Kita boleh scroll kat sini. Okey, jadi kita akan beri kepada ucapan, kita akan menjemput saudara Najmuddin Arifin selaku kita punya ketua Ikram Muda Shah Alam yang merupakan penganjur utama kita pada hari ini. Dijemput saudara Najmuddin Arifin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Halim Khamis, moderator kita pada hari ini untuk program Hala 7 SPM. Terima kasih juga dan tahniah kepada semua adik-adik lah saya kira, sebab saya pun rasanya dah, bila saya tengok balik umur saya dan juga saya tengok balik bila terakhirnya saya bersekolah adalah 13 tahun yang lepas jadinya saya bahasakan diri saya, mungkin saya abang lah kot saya rasanya, sebab memang dah jauh lah sangat, 13 tahun dah saya tinggalkan sekolah. Terima kasih kepada semua adik-adik yang saya hormati, yang saya kasihi kerana turut serta dalam program yang kita anjurkan, which is Ikram Muda Shah Alam, dan juga digerakkan oleh pengarah program kita Ihsan, Nabil, Farouk, Amir Afwan dan juga yang lain-lain lah. Pertama kalinya, satunya saya just nak mungkin nak tanya lah, mungkin adik-adik kat sini pernah ke dengar berkenaan dengan pertubuhan Ikram sebelum ni? Okay, boleh type kot dekat chat kan. Kalau pernah dengar, boleh type ya. Kalau tidak pernah dengar, boleh type tidak pernah dengar. Dan basically pertubuhan Ikram ni adalah salah satu, ramai yang pernah dengar so saya tak payah explain lah sangat saya rasa. So pertubuhan Ikram ni adalah salah satu pertubuhan NGO yang fokus dia kepada dakwah, tarbiyah dan juga kebajikan. Dan pertubuhan Ikram ni ada di semua negeri, dan di Shah Alam, untuk kawasan Shah Alam pun kita ada juga pertubuhan Shah Alam, pertubuhan Ikram di kawasan Shah Alam. Dan antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pertubuhan Ikram, ada banyaklah aktiviti-aktivitinya, dan hari ini khas kepada adik-adik sekalian, abang-abang yang handsome, yang bijak, pandai kat dalam ni, dianjurkanlah satu program yang saya kira sangat baik, Hala 7 selepas SPM. Jadinya sebelum saya apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ni, saya rasa mungkin saya nak kongsikan sedikit cerita berkenaan ada apa saya ni dengan Ikram, bagaimana saya bermula mengenali Ikram. So dalam kehidupan kita ni ada beberapa fasa lah. Fasa pertama adalah fasa yang saya kira adalah fasa kita berada di zaman persekolahan, which is adik-adik sekarang lah. Fasa yang tinggal pada darjah 1 sampai tingkatan 5, and then ambil SPM. Dan selepas SPM tu kita akan ada fasa yang berbeza. Dan kalau saya bersekolah di salah satu sekolah menengah kebangsaan Tengku Muhammad Iskandar di Muar, dan saya asal Muar Johor, bangsa Johor. Dan selepas saya tamat persekolahan saya, selepas saya ambil SPM, alhamdulillah saya diberikan peluang ataupun saya direzekikan untuk mendapat beasiswa untuk sambung belajar dalam bidang kejuruteraan. Jadinya itu kali pertama lah saya keluar daripada rumah mak ayah saya pergi belajar di Shah Alam section 17, and then lepas tu saya pergi lagi jauh, saya pergi ke Korea untuk ambil sijil kejuruteraan mekanikal. Dan di mana saya kenal dengan Ikram, sejujurnya saya kenal dengan Ikram ketika mana saya belajar di Shah Alam. Kemana saya belajar di Shah Alam, di Intek Shah Alam, dan saya telah dikenalkan dengan Ikram. Dan apa yang saya rasa bila saya kenal dengan Ikram adalah saya kenal dengan lebih ramai orang. Saya kenal dengan lebih ramai orang, saya kenal dengan orang yang mempunyai pelbagai latar belakang. Saya kenal dengan orang yang mungkin ketika waktu tersebut, sebab zaman tu adalah zaman selepas SPM, dan saya kenal dengan orang yang belajar di tempat yang berbeza, and then kita berjumpa setiap kali waktu bercuti, kita bertukar pandangan, kita update tentang waktu semasa, dan di situlah sebenarnya perkenalan saya dengan Ikram, sehinggalah sekarang apabila saya dah habis belajar, and then bila kita dah habis belajar, kita dah akan melalui fasa yang ketiga, which is kita akan start bekerja, kita akan start ada keluarga, dan di situlah fasa-fasa dalam kehidupan kita. Dan bagi saya sendiri, Ikram sangat membantu dalam
menentukan ataupun dalam membentuk diri saya yang sekarang ini. Dan kalau kita tengok adik-adik, banyaklah sangat program yang Ikram ada, and then kita akan dapat kenal dengan ramai orang, dan program hari ini fokusnya adalah kepada hala tuju selepas SPM. So kebanyakannya adik-adik ni adalah adik-adik yang belum lagi ambil SPM lah. Dan hari ini saya nak bawa kepada adik-adik semua satu buku, salah satu daripada tulisan buku, which is Seven Highly Successful People by Stephen Covey. Dia tuliskan kepada kita 7 cara bagaimana untuk menjadi orang yang berjaya. Dan cara pertama yang dia ajarkan dekat dalam buku tersebut adalah begin with the end in mind, ataupun kita kena bermula dengan apa yang kita nak capai pada hujungnya. Dan dekat sinilah saya rasa program untuk kita bermula dengan apa yang kita nak capai pada hujungnya, pertama sekali adalah kita kena ada satu matlamat. Kita kena ada satu matlamat ataupun kita kena ada satu target yang kita nak capai. Dan target atau matlamat yang kita nak capai tu adalah mesti berbentuk yang boleh diukur. Contohnya adalah target dia adalah kita nak berat kita turun 5 kilo pada 31 Disember 2021. Itu adalah satu target yang boleh diukur, which is kita tahulah berat kita berapa bila mana kita naik dekat penimbang. Dan keduanya adalah kita tak boleh nak buatkan kita punya matlamat ataupun objektif dalam kehidupan kita ni adalah sesuatu yang tidak boleh diukur. Contohnya, saya nak jadi pelajar yang berjaya, saya nak jadi orang yang bermanfaat. So benda tu bukan satu matlamat yang baik mengikut buku yang telah ditulis oleh Stephen Covey ni. Matlamat yang baik tu adalah matlamat yang kita tetapkan yang boleh kita ukur. Dan kalau adik-adik ni belum habis lagi SPM kan, so antara mungkin matlamat yang adik-adik boleh buat adalah adik-adik nak dapat berapa A dalam SPM. Dan dekat situlah akan menentukan matlamat jangka masa pendek, jangka masa sederhana ataupun jangka masa panjang tu. Dengan kita ada matlamat tersebut, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai matlamat tersebut, dan kita dapat kenal pasti sama ada kita dah mencapai ataupun tidak mencapai matlamat yang kita tetapkan, sebab matlamat kita tu dah jelas. Matlamat kita tu dah ada ukuran, dah ada sesuatu yang boleh kita ukur. Dan pada hari ini insya-Allah, sepanjang program hari ini yang dianjurkan oleh Ikram Muda Shah Alam, Ikram Shah Alam, adik-adik akan dapat maklumat-maklumat daripada panelis kita tentang apa peluang-peluang yang ada selepas SPM, macam mana nak belajar dalam bidang apa, nak apa cabaran dia, apa impact dia, kesan baik, kesan buruk selepas SPM ni. So benda-benda tu akan dikongsikan kepada adik-adik, dan insya-Allah selepas adik-adik mendengar perkongsian ni, adik-adik akan dapat menentukan matlamat yang adik-adik nak capai dengan lebih jelas. Sebabnya adik-adik dah ada input-input ni. Dan terakhir sekalinya yang saya nak sentuh pada hari ini adalah teruskan bersama dengan Ikram, kerana insya-Allah adik-adik akan mendapat maklumat-maklumat yang lebih banyak, dan bila adik mendapat maklumat yang lebih banyak, adik-adik akan membuat matlamat yang lebih jelas untuk diri adik-adik, dan adik-adik dapat untuk memperbaiki diri adik-adik dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah itu saja daripada saya. Mungkin boleh follow Facebook Ikram Selangor ataupun Ikram Muda Shah Alam untuk kita lebih mengenali dan juga untuk kita mendapatkan update-update berkenaan dengan program-program yang akan dijalankan pada masa akan datang. Terima kasih dan selamat berprogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Najmuddin Arifin selaku Ketua Ikram Muda Shah Alam. Bagaimana adik-adik? Bersemangat tak dengar dengan pengucapan dan input-input daripada kita punya saudara Najmuddin sebentar tadi berkenaan dengan apa hala tuju. Kalau kehidupan kita ni, kita tahu kita ni dari mana, kita datang daripada mak bapak, tapi ke mana kita pergi tu kita pun tak tahu, betul tak? Jadi pada hari ini kita akan adalah sedikit pencerahan berkenaan dengan fasa seterusnya. Fasa macam kita berkahwin pula tak ada kita fasa untuk pergi ke seterusnya, iaitu fasa untuk menginjak dewasa. Jadi pada hari ini kita memperkenalkan adik-adik. Tapi namun sebelum tu saya ingin ingatkan lagi kepada anda semua yang baru hadir pada kita punya sesi pada hari ini, kita ada 3 kriteria permakahan
Yang sebentar tadi kita punya saudara Farouk nyatakan, yang pertama sentiasa buka kamera, kita akan tengok based on beberapa kekerapan dan lama dia buka kamera itu, dan kedua kita tengok berapa aktif perbincangan. Buka kamera saja pun tak boleh juga, dia kena aktif perbincangan, dan seterusnya dia akan dilihat dari segi pemakahan bagaimana interaksi dia bersama dengan slot-slot kita sepanjang sesi ini, terutama game yang kita akan lakukan pada pertengahan sesi nanti. Baik, tanpa melengahkan masa, sudah pukul 9.38, saya mohon kepada anda semua untuk kunci. Jangan buka tutup tab, jangan live the meeting pula. Jadi terus bersama dengan kita dengan sesi yang akan seterusnya. Saya akan jadi lebih formal sikit untuk permulaan ni. So saya berharap adik-adik sudilah kita mulakan program kita dalam masa 1 minit saja lagi. Baik, panelis, anda bersedia? Kedua-duanya? Bro Aiman sudah ada. Maka kita akan mulakan pada pagi ni. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang bersama dengan saya, Halim Khamis. Sekali lagi saya memperkenalkan kepada anda semua bersecara langsung versi Google Meet dalam program Hala 7 selepas SPM. Dan terima kasih kepada anda semua sudi bersama kita sampailah saat ini. Program ini kelolaan Ikram Muda Shah Alam dan kerjasama urus-urus pada pagi ini. Terima kasih. Baik, untuk memperkenalkan kepada anda semua dua panelis kita. Yang pertama, saya suka untuk kenalkan kepada anda semua salah seorang panelis kita, iaitu Bro Aiman Azam. Saya nak bacakan sedikit dia punya biografi dia sedikit berkenaan dengan kisah Bro Aiman kita. Jadi Bro Aiman kita ini adalah beliau merupakan penyampai ceramah latihan yang cukup banyak pengalaman dalam penyampaian ceramahnya, sebanyak 500 buah tempat di sekolah, universiti, masjid dan juga pejabat. Beliau merupakan lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan kejuruteraan bioteknologi, biokimia pada tahun 2012 dan pernah bertugas sebagai jurutera alam sekitar dan pengurus besar Tamam Medical Group Sdn Bhd dan pengalaman selama 8 tahun bertugas di Humanitarian Care Malaysia MyCare selaku pengurus dana. Beliau merupakan mantan CEO Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, sebuah agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT, dan kini menjadi konsultan untuk beberapa NGO. Di samping itu, beliau juga sering dijemput dalam training of volunteers Universitas Hasanuddin Makassar Indonesia. Beliau juga telah ke misi-misi bantuan di dalam negara maupun luar negara yang melibatkan negara Lebanon, Syria, Turki, Jordan, Arakan, itu Myanmar lah, dan flotilla Gaza. So sungguh menakjubkan pengalaman Bro Aiman, dan juga mengetuai 2 misi kemanusiaan ke Palu, Indonesia bersama tim Upin dan Ipin. Upin dan Ipin ada ke tak? Adalah kot, kru-kru dia lah. Beliau juga sering diundang di kacamata TV, akhbar dan radio seperti TV Al-Hijrah, Astro Awani, Utusan Malaysia, IKIM dan Bernama Radio 24 untuk memberikan pandangan berkenaan isu-isu ummah dan kesukarelawanan dari sudut pandang anak muda seperti kita ini. Jadi beliau telah pun berjaya menuliskan 3 buah buku yang bertajuk Aku Khadam Ummah, Diari Khadam Ummah dan Nota CEO Muda, dan sedang menulis beberapa buah buku berkenaan dengan isu-isu ummah demi memberikan semangat dan inspirasi kepada anak muda untuk bergiat aktif dalam isu-isu kemanusiaan. Okey, panjang dia punya introduction di situ ya. Jadi dengan harapannya anda semua jangan takut pula bila nak bertanya dengan soalan kepada Bro Azam ni. Dia pun ada juga yang Bro Aiman Azam ni, dia pun ada yang tak tahu juga. Jadi janganlah kita act takut sangat untuk bertanyakan soalan. Jadi Bro Aiman ni dia memang sempoi. Saya cakap ni formal lah, tapi bila sesi beliau akan lebih informal lah. Jadi untuk pengetahuan pula, kita ada kedua panelis kita, iaitu Abang Hafiz Bai. Jadi Abang Hafiz Bai ni kita akan memperkenalkan pada sekarang sebelum beliau masuk. Jadi Abang Hafiz Bai ni, kita panggil dia Hafiz Bai, merupakan manager dekat SBA Brilliant Solution dan founder kepada Motivasi Lab, pengurus latihan dan pembangunan di Institusi Masa Depan Malaysia. Pengalaman beliau, kalau tengok dekat Instagram, beliau banyak pengalaman, daripada 14 tahun pengalaman melatih dan membimbing pelajar-pelajar muda maupun di IPT
Dan saya pun merupakan anak buah pernah menyertai program beliau, dan motivasi pelbagai sektor sama ada sekolah, IPTA, industri maupun korporat. Perunding motivasi di KLFM, Radio RTM, pernah bersiaran di Astro, TV Al-Hijrah bernama TV dan RTM TV2. Beliau juga dicalonkan sebagai calon anugerah dakwah kategori pemuda oleh Yadim. Untuk tak pengetahuan Yadim ya. Serta berbakat menjadi pengacara majlis, MC di majlis rasmi maupun separa rasmi. Informal punya majlis lah. Bidang fokus utama beliau adalah berkenaan dengan organizational leadership, kepimpinan dalam organisasi, pembangunan bakat, motivasi. Jadi beliau ni cukup sinonim dengan program seminar motivasi untuk adik-adik bersemangat dalam pendidikan. Baik, kelayakan beliau adalah ijazah sarjana dalam bidang pengurusan di Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak pada tahun 2020. Pernah menyambung pengajian dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Universiti Islam Antarabangsa dan mempunyai diploma kejuruteraan elektronik dan Kolej Unity Jaiputra Kelantan. Jadi beliau ada dia punya pelbagai sijil-sijil antarabangsa dan kelulusan dalam negara. Jadi tanpa lengahkan masa kepada anda semua, penat saya berceloteh, anda sendiri nak dengar apa input-input daripada beliau. Jadi saya dengan ini menjemput kedua panelis untuk masuk ke dalam platform kita. Dah masuk ke? Boleh bagi respon sedikit Hafiz Bai dan juga Bro Aiman? Roger. Baik, dah masuk. Jadi saya tak bersorangan lah. Saya pun risau juga cakap dengan skrin ni. Kita tepuk tangan. tiba-tiba ada orang tepuk tangan makhluk-makhluk halus kat sini Jadi untuk pengetahuan belakang ni kita ada bunga sakura. Untuk apa bunga sakura belakang ni, kita pun sekarang ni dalam sempena Tokyo Olimpik So sakura melambangkan kita punya situasi sekarang lah. Tanpa melengahkan masa, saya sebenarnya nak buka tirai kita dengan soalan pertama. Bro Aiman, are you ready? Mana Aiman ni? Mana Aiman ni? Nanti kita tembak pula. Okey, untuk pengetahuan dua panelis kita akan ada 8 hingga 10 minit untuk setiap slot soalan dan sesi tu. Kalau saya bunyikan bunyi butang ini bukan panjang sangat. Kalau ada bunyi soalan yang bunyi pelik-pelik tu, yang pertama tu, itu menandakan 8 minit. Dan 10 minit kita akan bunyikan, maksudnya dah habis, kita akan potong. Bukanlah banyak sangat bunyi. Kita bunyi tepuk lah untuk 10 minit. Jadi 10 minit tu masa akhir untuk setiap panelis. Kita akan mulakan dengan Muhammad Aiman Muhammad Zain, Bro Aiman kita, untuk soalan pertama. So mohon kedua-dua panelis untuk bersedialah. Kita akan buat dalam sesi forum. Semoga adik-adik semua dapat input dan ambil catatan. Kalau boleh ambil catatan, rekod pun lagi baik. Dan kita akan buat di YouTube So kalau di YouTube ni kita auto save lah. Baik, untuk soalan pertama saya tujukan kepada Bro Aiman kita. Untuk pengetahuan tadi, semua dah dengar dia punya biodata beliau, dan cukup baik untuk kita dengar sendiri pengenalan daripada beliau. Dan saya nak ingin tambah soalan kepada Bro Aiman. Boleh Bro Aiman? Sorry, tadi terputus. Sebab dekat office dekat Bangi ni tadi terputus. Dapat masuk balik tadi dengar pasal terus soalan tu, tambahan tu. Soalan cantik. Soalan tambahan tu, bidang minat dan kerjaya. Kalau kita ni datang ke sekolah mesti ada sesi orientation. Jadi orientation kan. Jadi untuk sesi hal tuju SPM kita pun ada orientation. Orientation kita adalah Bro Aiman. So Bro Aiman, ceritakan bidang minat dan kerjaya seseorang itu. Terus boleh, saya mula berapa minit Alim? Berapa minit? Kita ada 8 minit sehingga 10 minit. Kalau ada bunyi yang pelik-pelik tu untuk pertama, maka itu adalah bunyi 8 minit lah. Bunyi 8 minit. Kalau ada bunyi lagi tu, ini masnya 10 minit dan tamat untuk sesi seterusnya lah. Kalau kasar. Kasar Mana cukup 8 minit, 10 minit. Patut jumpa kita bagilah 5 jam. Boleh. Kita cuba. Soalan tadi minat dan kerjaya lah kan? Minat dan kerjaya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Sahabat-sahabat saya daripada Ikram Muda, daripada Ikram Teens, daripada Ikram Shah Alam. Saya kenal ramai lah, almost semualah sahabat-sahabat saya kat sini. Saya masih muda lagi, baru 18 tahun. Halim, Tuan Hafiz Bai, saya punya mentor.
Ada tadi saya punya mentor juga tu, Abang Najmuddin, seorang usahawan yang berjaya, dan ramai lagi lah. Juga yang hari ini VVIP ataupun very the important person adalah adik-adik lah. Saya percaya semua form 4, form 5 ke dah habis SPM? Dah habis SPM? Okay, so mungkin tadi form 5. Okay, form 5 lagi. Okay, Alhamdulillah. So form 4, form 5 selalunya program bila kita cakap tentang kerjaya, masa depan dan sebagainya, mungkin dia akan libatkan form 4, form 5 lah. Sebab masih ada masa untuk kita realign balik, tengok balik macam mana kita nak merancang hidup kita lah. Okey, mungkin tadi Abang Halim ada perkenalkan tentang diri saya. Saya adalah contoh orang yang tidak merancang dengan baik lah. So mungkin hari ni ada dua panelis. Saya yang gagal merancang dengan baik, hasilnya adalah saya. Yang mungkin yang merancang dengan baik, hasilnya adalah Abang Hafiz Bai lah. So a good things about bila kita gagal adalah kita dapat memberikan, minta maaf kalau perasan gelap cerah tu sebab kat office ni internet elektrik tengah down, technician tengah betulkan tu. Tapi bagusnya bila orang yang pernah melalui kegagalan dan juga bangkit dari kegagalan tu, kita berkongsi supaya orang lain tak melalui kegagalan tersebut. Bahasa mudah dia, mungkin abang dah langgar dinding. Langgar dinding maksudnya dah buat kesilapan demi kesilapan dan sebagainya, sehingga umur sekarang dah 33 tahun, anak dah masuk 5, isteri baru seorang. Jadi mungkin adik-adik bila dah form 4, form 5 tu jangan repeat kesalahan yang sama. Kerana orang yang bodoh itu adalah orang yang terjun ke dalam lubang yang sama berkali-kali. Dia dah masuk lubang dah kan, jalan-jalan pak termasuk lubang, termasuk longkang. Dia jalan lagi kan, dia tak prepare nak jatuh macam mana, jatuh lagi. Itulah orang yang, bahasa kasarnya orang yang bodoh lah, orang yang tidak bersedia, orang yang tidak belajar dari kesilapan. Jadi tadi mungkin Abang Halim cakap, saya dulu graduate daripada UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak, dalam jurusan bioteknologi, biokimia. Dan sekarang saya bukan bekerja dalam bidang kejuruteraan. Saya bekerja dalam bidang lain, bidang kemanusiaan, bidang NGO, bidang third sector. Kalau nampak yang pergi Palestin ke, pergi negara-negara bergolak, orang tengah duk berperang tu keluar, kita masuk. Bila berlaku bencana alam, abang pergi ke Palu ketika tsunami, hari ke-7 ke-8 dah sampai kat sana selama 2 kali. So kerja-kerja yang kita panggil kerja gila lah. Bukan kerja bodoh tapi kerja gila. Kerja gila, kerja yang boleh mengundang malaikat maut datang kepada kita berkali-kali, tapi itu kerja yang abang pilih. So jadi kenapa kan? Kenapa berubah daripada ketika abang form 4, form 5, memang abang kata aku nak jadi seorang engineer ketika itu. Kerana masa form 4, form 5 tu abang ada buat satu ujian kerjaya. Dia lah personality test lah, pekerjadah semua tu kan. Buatlah dengan guru kaunseling. So last kali ujian tu sebenarnya mungkin adik-adik dah lalui di sekolah dengan guru kaunseling ataupun dengan siapa-siapa lah. Dekat online pun banyak benda-benda test yang free ni. Untuk tentukan kita ni cenderung ke arah mana. Minat kita macam mana. Personality kita macam mana. Sebab minat dan personality sepatutnya dia tie in dengan kita nak kerja apa. Kita nak jadi apa. Sebelum kita nak jawab kita nak kerja apa tu, jawab dulu kepada diri kita, kita nak jadi apa. Tasnim, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun nak jadi apa? Jadi apa tu maksudnya mungkin menggambarkan, imaginekan Tasnim sudah berumah tangga, Tasnim form 5 ke AJK? Saya main AJK? Form 5. Oh form 5, ingat AJK bukan? Okay, bayangkan Tasnim mungkin lagi 10 tahun, 15 tahun sudah berumah tangga, mungkin kerja sebagai seorang doktor di mana, kepakaran doktor tu dalam spesialis bidang apa, mungkin spesialis tu apa. So benda-benda tu kita dah kena imaginekan. Bila kita dah imagine, barulah daripada sekarang kita dah boleh chart dah. Okay, aku kalau sekarang aku form 5, SPM tahun ni, nak ke arah doktor lagi 15 tahun, nak jadi subspecialist certain area tu, apa yang requirement yang aku kena buat? Apa subjek yang betul-betul aku kena fokus? Apa kompetensi ni adalah benda-benda tambahan yang kita kena top up supaya bila kita jadi doktor tu, kita menjadi doktor yang terbaik. So itu prosesnya. Di awal ni kita kena tengok apa kita punya personality, apa kita punya
minat. So combine dua ni, barulah outcome dia adalah kita nak jadi apa satu hari nanti. Mungkin di awal ni tadi abang cerita pasal macam mana daripada seorang engineer sampailah hari ni menjadi kerja yang berbeza. Sebab ketika form 4, form 5 abang jawab personality test tu dengan guru kaunseling, cikgu kaunseling kita, Aiman, kau ni 50-50. Kau ni saya pun tak tahu awak ni minat kan, kalau orang dua kan, sama ada sains ataupun you minat humanity, kemanusiaan, jadi lawyer. Kalau sains ni jadi doktor, jadi engineer, jadi arkitek mungkin. Arkitek dia tengah-tengah lah kot. Jadi apa lagi kalau sains? Halim? Jadi apa? Kalau sains? Itulah. Makmal lah. Cukup normal lah. Jadi doktor, jadi veterina dan sebagainya. Subjek-subjek sains you kena perform. Kalau yang humanity, kemanusiaan ni adalah orang-orang yang akan jadi cikgu bahasa Arab, cikgu bahasa Inggeris, bukan cikgu-cikgu sains lah akan jadi lawyer, jadi apa lagi jadi macam abang sekarang lah, kerja bidang NGO dan sebagainya. Jadi cikgu kata, Aiman, kau ni dua-dua pun boleh. Accountant. So cikgu abang cikgu kau sendiri, Aiman, kau ni dua-dua pun boleh. Tapi masa tu hati abang, aku minat benda-benda yang berhadapan dengan orang, yang berhadapan dengan manusia. Saya suka bercakap dengan orang. Suka dulu masa form 5 saya suka mengayat gadis-gadis. Tak adalah pick up line ke apa. Tapi zaman-zaman tu kan. Orang bila dengan saya ni orang suka bersembang, orang kata, Aiman kau ni kelakar, kau ni. Saya sukalah orang yang kelakar. Tak ada kan. Dan sebagainya. Orang senang rapat dengan kita. Kita ni approachable. Kita ni bukannya introvert kan. Kita bukan pemalu malu kan. Kepik kaki tak. Tapi kita orang yang energetik. Kalau cikgu nak kata apa? Aiman ni orang boleh harap. Aiman ni pegang mic pun boleh, pegang cangkul pun boleh. So kita ni semua boleh. So saya minat bidang kemanusiaan. Tapi saya belajar bidang sains sebab ayah kata, Aiman jadi engineer. Bapak saya arkitek. So arkitek dan juga seorang pensyarah bidang seni bina. Dan bila saya ambil sains, saya excel benda tu. Saya pandai. Bukanlah pandai tapi bijak lah kebetulan kan. Senang belajar bidang sains. Fizik, kimia, bio, excel. Dan bidang-bidang kemanusiaan ni pun dari segi sejarah, bahasa Melayu dan sebagainya, English pun okey juga. So saya tak tahu aku nak ambil bidang apa ni. Lah kali sebab saya rasa alamak rugilah aku pindah sekolah. Saya sebenarnya pindah sekolah agama lama saya kat Kedah. Saya pindah ke Penang masuk SMKA sebab nak sambung sains. So lah kali saya kata tak apalah. Cikgu saya ambil sains, saya ambil engineering. Sebab rugilah pula saya pindah sekolah, lepas tu pandai pula kan. Lepas tu UTP saya dapat panggilan temuduga dan sebagainya dapat. Dan masuklah ke UIA. Masuk UIA bla 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 bla, saya pergi interview cikgu bahasa Inggeris, TESOL. Saya semua jenis interview saya pergi. TESOL tu dapat juga untuk pergi 2 tahun di Malaysia, 2 tahun di overseas. Masa tu saya dah dekat UIA dah. Dan bila kat UIA tu saya dah ambil engineering. Dan ketika itu saya dah ada beberapa skandal dan sebagainya. Nauzubillah, jangan tiru saya memang nakal. So saya rasa my skandal tu dia kata tak payah pergi UIA. Nanti kita bercinta-cintun nanti boleh ke jannah kan. For you Tapi memang tak ke jannah, cinta bertepuk sebelah tangan. Lah kali kahwin dengan orang lain dah. So lah kata tak apalah, masa tu pula kita tengah seronok kan, dia hangat cinta-cinta tiap ayam tu. Kita pun tak apalah duduk UIA lah, ambil engineering. Sampailah saya masuk Gombak saya kena majoring. Engineering tu besar, asasi UIA. Masuk ke Gombak, okey. First sem, second sem, kena pilih majoring. Nak ambil apa? Mechanical, aerospace, automotive, biotech. Semua ni ada 5-6 tu yang memerlukan fizik dan juga matematik yang level kayangan. Gila babun dah punya susah. Dan saya tengok satu je boleh. Ada biotech. Sebab apa? Satu dia kata biotech ni kelas ramai perempuan. Nisbah dia 3 lelaki, yang lain semua perempuan. Dan kedua kena menghafal je. Menghafal buta, masuk dia buat exam, jawab, insya-Allah lepas. So lah kali saya ambil biotech lah. Dan saya ambil lah biotech. Sebab apa? Sebab senang hafal. Tak ada matematik, tak ada kira-kira sangat. Dan alhamdulillah pointer okey biotech. Lepas tu saya kerja sekejap dalam bidang engineering, hampir setahun. Lepas tu ada isu dengan bos, saya letak jawatan 24 jam. Sebab memang dah masa tu dah hujung tu dah rasa memang dah tak minat sangat. Dan ketika itulah saya tengah free tu dapat kerja di sebuah NGO dan sehingga hari ini lepas 8 tahun alhamdulillah after 8 tahun bekerja dalam bidang ni
Saya jadi CEO paling muda pada umur saya 31 tahun. Masa itulah 2 tahun lepas 2019 lah. Dan daripada cerita saya nak cerita bahawasanya saya tak betul-betul decide pada tingkatan 4, tingkatan 5 tu nak jadi apa. Saya tak visualize pun aku lagi 15 tahun ni aku nak jadi apa. Apa yang saya jadi adalah benda-benda yang mungkin tengah-tengah tu mak ayah doakan ataupun tiba-tiba rezeki terpijak dan sebagainya. Dah habis kan? Kita ada 2 minit lagi, tak apa. Okay. Dan the outcome of saya punya cerita yang mungkin tak best ni, muka ketat semua kan. Kamariatul ni kalau muka ketat sangat, takut saya. Macam nak makan aku je. First, faham big why korang nak jadi apa. Dan nak faham big why tu, yang pertama adalah faham passion dan juga kenali personality. Passion, macam mana korang nak kenal passion korang? Mudah je. Passion ni adalah okay, macam mana nak explore korang punya passion? Yang pertama adalah macam mana korang nak explore korang punya career interest? Korang ni nak jadi apa nanti? Nak kerja dalam bidang apa? First adalah kena tengok passion. Sekarang ni suka buat apa? Suka macam tadi kan, kalau suka memasak. Suka masak mungkinlah tu dia relate kepada menjadi chef sebagai contoh. Dan daripada passion pula, yang kedua, tengok apa benda yang korang rasa fun dan juga excitement korang suka buat. Ketiga, apa yang korang rasa korang nak, kalau benda tu korang suka, korang memang akan spend masa yang banyak. Contohnya memang suka baca novel. Boleh sampai novel Ramli Awal Mursyid tu habis dalam masa 2 hari je. Contoh kan, maksudnya korang suka membaca novel ataupun buku-buku yang membentuk penceritaan, yang ada konflik dan sebagainya. So, first adalah cari passion, tengok kenali personality anda, dan juga kalau boleh profilekan sikit, anda ni jenis macam mana. Ada dipanggil, orang panggil apa ni, saya tak sempat lah nak share panjang boleh Google Holland 6 Occupational Personality Types. Maksudnya ada 6. Korang ni sama ada korang ni jenis realistik ke, korang ni jenis investigatif ke, conventional ke, enterprising ke, social ke, artistik ke. Mungkin kalau ada masa nanti saya explain lanjut lah. Cuma faham big why, itu yang pertama. Kedua adalah big why tu nak jadi apalah. Kedua, kenali anda punya personality, ada 6 tu. Holland Occupational Personality. Dan juga yang ketiga, tie in kan you punya personality dan juga you punya interest tu kepada you punya big why itulah. Hubung kaitkan 3 perkara ini. InsyaAllah saya rasa itulah secara ringkas. Tak sempat Alim. Macam lari maraton, lepas tu tak sempat minum air. Olimpik Tokyo, betul Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Bro Aiman kita. Kita dah bersama dengan beliau. Cepatnya cara dia menyampaikan tu begitu menangkap masuk dalam kita punya minda. Harapnya lah kepada anda semua. Jadi poin-poin itu, kalau anda semua terlepas ingin tanyakan soalan, jangan segan silu, tanya di chat box tersebut dan kita akan bawa soalan itu ke pada pertengahan slot. Mungkin akan ditanyakan pada akhir slot, tapi lebih baik kita tanya sekarang lah, takut lupa. Baik, untuk pemakahan yang saya dapat dekat sini, kita telah dapatkan nama-nama yang tadi tu, Kamariatul Nuraisyah, Nur Nadirah, Aina, Asihah, Zakiyah, Tasnim, Jusni. Jadi dekat sini ada nama dia, Muhammad Faisal, Rahman Ace, Daniel Nukman. Bukalah kamera anda. Kita masih menunggu markah-markah yang basic ini supaya anda semua dapat markah yang tersebutlah kita akan bawa kepada akhir sesi kita pada pagi ini. Baik, seterusnya kita bawa kepada soalan kedua, iaitu kita akan jemput Hafiz Bai kita. Kita dah dengar tadi berkenaan dengan pengalaman Aiman, bagaimana beliau berada di universiti dan sebagainya, pemilihan dan sebagainya. Kita bawa kepada pembicaraan kita yang kedua, iaitu budaya di universiti, yang di mana Abang Hafiz Bai, bagaimana budaya IPT yang kita nak bawakan ataupun kita akan dapat bila kita masuk IPT ke TVET ke institusi pendidikan. Mungkin Hafiz Bai boleh terangkan kepada kita. Terima kasih. Silakan. Right, terima kasih kepada Halim. Halim punya gari takap ni macam DJ radio sikit Right, dan terima kasih kepada saya punya guru saya, sahabat saya, mentor saya, Encik Bro Muhammad Aiman, Al-CEO muda.
dan juga yang paling penting adik-adik yang difahamkan berada di tingkatan 5 tahun ni lama. Macam mana, best tak nak ambil SPM zaman COVID ni? Tak best lah kan? Saya cadangkan jangan ambil SPM lah, ambil benda lain. Masa je. Okay, dia belajar pandai-pandai bukan dapat skor pun. Okay. Kalau tadi Brother Aiman kata dia tak pernah rancang dan alhamdulillah dia menghasilkan diri dia yang sampai level CEO sekarang ni. Saya dulu lagi dahsyat. Tak pernah rancang dan tak pernah berjaya pun. Okay. Alright. So zaman sekolah, zaman saya sekolah, zaman yang kata saya rasa paling tak menarik dalam hidup. Sebab apa? Sebab rakan-rakan kami satu batch ni bukan especially masa tingkatan 4 tingkatan 5, after PMR, budak yang pandai-pandai dia pergi keluar sekolah lain. Masuk MCKK, masuk MRSM, masuk SBP, masuk teknik, masuk Handling School, macam-macam sekolah dia masuk. So yang tinggal kat sekolah yang tingkat 4, tingkat 5 ni orang yang apa kata so-so. Yang nak cemerlang sangat pun tak apa cemerlang, yang nak kata apa bebas sangat pun tak apa bebas sangat. Boleh lah kalau setakat admit tu boleh dapat 39 markah boleh dapat lah. Right. So zaman sekolah memang tak menarik lah. Sebab apa? Sebab saya rasa kawan-kawan dan persekitaran sekolah ketika saya ambil SPM sangat tak menarik. Dan bila Bro Aiman kata masa di SPM dia ada sesi untuk mengenal personality, kejayaan kan. Saya zaman sekolah tak ada benda ke semua. So habis SPM menganga, aku nak buat apa ni? Aku nak ambil bidang apa ni? Kan? Tak ada orang pun menasihati kami kan. Kata apa? Pandai-pandai hang hidup lah kan. Okay. So point saya adalah you all semua sangat-sangat beruntung dan bersyukur kerana you all hadir ke program ini. At least you all ada orang kata panduan yang boleh membawa you all menuju ke arah cahaya di hujung lorong. Okay. Ibarat kalau korang ni tengah berjalan dalam satu tunnel, dalam terowong, you all nampak dah di hujung tu dah ada cahaya kecil, daripada kecil besar, boom, depan mata dah. Kan? At least you all nampak dah benda tu. Kita orang masa MSPM dulu, lalu kat dalam tunnel ni gelap, tak tahu nak pergi mana dah. Jalan je, ikut je lah. Asalkan aku boleh berjalan, aku jalan je. Tu zaman kita sekolah tu. Right, so soalan yang diberikan kepada saya menarik. Macam mana keadaan situasi semasa di universiti? Ni betul korang keadaan semasa di universiti dan semasa di sekolah adalah sama selagi mana korang hidup dalam keadaan PKP dan COVID ni. Seriously, okay, seriously. Sama je dia punya hambah dia, okay. Ni nak cerita real. Okay, korang akan bangun pagi, masuk kelas online dengan keadaan tak mandi, yang perempuan dia ambil tudung sarung je, mata-mata sikit, lepas tu acah-acah tak nak buka kamera sebab kata kamera rosak ataupun line dia tak bagus sebab tak mandi lagi kan, okay. Right, so that happen kalau korang melalui zaman universiti dan zaman sekolah ketika COVID. Okay, sangat tak seronok kan, tak menyeronokkan. Okay, right. Sepatutnya zaman universiti ni zaman seronok. Kan? Zaman yang mana Aiman kata dia boleh ada skandal. Yang mana kalau dia berskandal dengan beribu-ribu skandal pun nobody care kan, tak ada kisah pun. Tak ada guru disiplin nak pergi kacau Aiman. Saya tak nampak awak berkapal dengan si Fulan binti si Fulan lagi. Tak ada. Zaman universiti tak ada orang tanya benda tu kan. Okay. Dalam kelas nak duduk sebelah skandal pun boleh kan. That is nak ceritakan betapa bezanya zaman universiti dengan zaman sekolah kan. Zaman sekolah bila kantor skandal je habis lah kan. Masuk bilik kaunseling kena kaunseling lah kan. Okay. Kena jumpa ustaz pula, kena buat ruqyah balik apa semua kan. Kena mandi bunga, kena mandi wajib balik apa semua. Mandi wajib lah. Kena solat sunat taubat apa semua kan. Okay. Zaman universiti, dia lebih terbuka. Maksudnya apa? Kita yang akan menentukan bagaimana cara hidup kita kat universiti. Kita nak bangun pagi pukul apa, kita nak pergi kelas ke pukul apa, kita nak pergi kelas ke tak pergi kelas ke, pensyarah tak kisah.
Bukanlah semua, tapi adalah sebagian kecil pesara yang agak kisah sikit bab kehadiran ni. Ya, tapi kebanyakan pesara dia tak ada fikir. Kau nak datang bayangkan dalam kelas, kalau ada 100 orang student dalam kelas, mana ada nak tengok seorang hadir tak hadir? Tak adanya, kan? So pada hang lah hidup. Okey. So zaman universiti zaman yang sangat terbuka, yang mana kalau kita tak disiplinkan diri kita daripada sekarang ni masa kita sekolah ni, kita tak disiplinkan diri kita daripada sekarang, bawalah habit kita sekarang sampai universiti, alamat dia ke laut dah, kan? Ke lautan dalam lah, okay? So maksudnya kita akan jadi orang yang sekadar wujud ataupun sekadar mendaftarkan nama di universiti tapi tidak dapat menikmati apa sebenarnya ada di universiti, kan? Apa yang sebenarnya ada kat universiti ni? Okay, satunya of course lah dari segi ilmu. Saya nak ringkaskan apa pengalaman menarik dalam universiti ni, saya nak ringkaskan dalam bentuk singkatan SNAKE. Betul lah SNAKE? SNAKE, ular. SNAKE, snake. Semua orang buat tangan macam ni, snake. Snake. Okay. Right, S yang pertama adalah skill. So bila kita berada kat universiti, ada banyak sebenarnya skill yang kita perlu garap, yang kita perlu ambil. Yang ni dia mungkin tidak ada dalam kelas, tapi dia ada dalam aktiviti-aktiviti lain yang kita akan sertai sepanjang kita ada kat universiti. Terlibat dalam persatuan, jadi MPP, terlibat dalam minggu ta'aruf. Kalau tu minggu ta'aruf siswa tu nampak UIA sangat. Kalau UITN dia bagi apa? Tak tahu apa dia. Okay. Alright. So terlibat dalam pelbagai aktiviti persatuan universiti, you all akan dapat banyak skill. Apa skill yang pertama? Project management. Iman tahulah, orang yang boleh jadi project manager ni memang hang letak kat mana-mana tempat kerja pun dia boleh perform, kan? Dia boleh monitor dengan baik, dia boleh planning, dia boleh organize, dia boleh lead, dia boleh controlling. Okay? So memang power gila orang yang boleh jadi project manager ni. So orang yang selalu involve dalam program-program persatuan di universiti, dia akan jadi project manager yang bagus. Walaupun mungkin di peringkat awal tu dia akan melalui project management ni dalam keadaan yang belajar secara informal, okay? Tapi habis universiti you boleh ambil certified in project management. Gila, dapat pada tu lagi kencang kan? Lagi kencang betul tak Man? Lagi kencang dia punya gaji apa semua, okay? So tu pertama, S, skill. Yang kedua adalah N, networking. Ni penting, okay? So masa kat universiti kena bina networking sebanyak-banyaknya. Macam mana nak bina networking? You kena kawan dengan ramai orang. You tak boleh duduk kat dorm, habis kelas balik dorm main game. Lepas tu balik kelas main game. Tak, jangan. Kau duduk dalam game tu, kau hanya kawan dengan orang main game je, kan? Orang main game juga akan kawan dengan orang main game juga. So kau punya circle tak luas dan tak best. Okay, tak macam Aiman circle dia sampai luar negara tau. US tinggal tak ada kawan kat Planet Mari ke. Kalau ada kawan dia ada kawan di situ. Nak ceritakan networking ni power gila. Okay, alright. So networking power gila. So korang kena kawan dengan ramai orang. Sama ada kawan-kawan satu batch ke, satu kelas ke, lecturers, termasuk Pak Gad dan juga pekebun kat universiti tu. Kita tak tahu. Satu hari nanti dia akan jadi kita punya klien, kita punya partner dalam bekerja dan sebagainya. Okay, itu semua. And kedua adalah networking. Yang ketiga adalah attitude. Attitude. Attitude ni apa? Of course lah, maknanya kita punya attitude lah. Bukanlah saya nak kata kita kena jadi orang nerd. No. Saya pun tak nerd dekat universiti tu, kan? Bukanlah nak kena jadi orang yang skema. No, tak semestinya. Tapi ada few habit atau attitude yang kita kena jaga. Yang mana contohnya tadi siapa sebut? Brother Halim ke brother siapa sebut tadi? Dia kata tolong follow Facebook Ikram Shah Alam. Saya nak beritahu, saya rasa adik-adik yang ada kat sini, diorang logo Facebook pun tak tahu macam mana, kan? Sebab diorang tak hidup zaman Facebook. Dia hidup dengan Twitter, dia hidup dengan Instagram, dia hidup dengan TikTok, kan? Jadi silap diorang ni akaun Facebook pun tak ada, silap-silap lah. Kalau ada pun dia hanya gunakan akaun tu untuk hantar homework je. Tapi zaman sekarang ni guna Telegram ni. Okay. So maksudnya apa? Maksudnya kalau you all ada Instagram, you all ada TikTok, you all ada Twitter, okay, start daripada sekarang, you all kena tunjukkan attitude yang baik dekat you all social media. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni bila orang nak interview kita, orang akan tengok kita punya social media. Orang boleh search kita tau. Orang boleh cari kita. Nak cari siapa? Nak cari Adlina. Ni Adlina punya. Dia dahsyat je. Dia kawan dia bukan main lagi. Okay.
Nak cari Ehsan. Oh, Ehsan kan main lagi. Kan. So orang boleh search kita dekat social media. Satu semangat kepada saya untuk terus berjuang lagi pada pagi ni. Ya. Okay, itu A attitude. Kemudian Snake K knowledge. Of course lah, bila kita hadir ke universiti, kita akan sambung belajar dalam bidang kita nak lah. Okay. Cumanya saya bagi you satu my setting awal. Okay. Saya boleh kata ramai kawan-kawan saya kat luar sana, dia bekerja dalam bidang yang dia tak belajar kat universiti. Okay, so dia kerja dalam bidang dia tak belajar universiti. Tapi bukanlah saya nak kata benda tu yang patut kita buat. Tak, maknanya ada orang rezeki dia dapat bekerja dalam bidang yang dia belajar. Tapi ada orang rezeki dia sebenarnya bidang lain sebenarnya. Saya pun macam tu juga kan. Saya diploma engineering, kemudian sambung ambil counselling, kemudian sekarang ambil management kan. Lepas tu sekarang ni kerjaya dalam bidang consultant, buat training dan sebagainya. Tak ada kaitan langsung semua benda kan. So tapi adakah itu bermaksud kita tak perlu ambil degree? No. Kita perlu ada ilmu tu. Kita perlu ada degree, kita perlu ada master dan sebagainya. Sebab apa? Bila kita belajar degree dan master ni, dia ada proses pembelajaran. Maksudnya apa? Kita kena buat assignment, kita perlu ada group discussion, kita perlu ada ambil exam. Itu semua proses pembelajaran. Proses itu yang penting. Proses itu yang penting. Kita kena menghafal, kita kena mengingat, kita kena mengira. Itu proses yang penting. So kita kena belajar juga. Bukan kata maknanya nanti dah lepas degree saya tak kerja bidang engineering pun, apa penat-penat belajar engineering, makin nak gila otak belajar kalkulus apa semua kan. Okey. Baik, kerja terus je. Pada saya tak. Kalau you ada kemampuan dan ada peluang untuk belajar. Sebab ilmu tu penting dan proses pembelajaran tu penting. Dia akan mengajar you untuk cara berfikir dengan lagi baik, cara menyelesaikan masalah lagi baik dan cara menganalisis masalah lagi baik. Okay. Ya yang aku cakap ni. Okay, alright. Dan yang terakhir, E. S-N-A-K-E, snake. E yang terakhir adalah experience. Itu pengalaman. Okay. So duduk kat universiti, you kena garap sebanyak-banyaknya pengalaman yang ada kat situ. Maksudnya kena involve dengan macam-macam. Kan? Jangan duduk dalam dunia you je. Tak, jangan. You kena capung dengan orang, you kena aktif dalam universiti. Kemudian kalau ada trip sana pergi, ada program anak angkat pergi, itu semua something yang you akan dapat dalam universiti je. Bila you dah kerja, you tak dapat benda tu semua. Sibuk gila kerja, cari duit, nak kejar pangkat kan, nak jatuhkan orang lain. Tak tak jatuhkan orang lain okey. So maksudnya apa, bila dah kerja kita tak sempat dapat benda tu semua. Melainkan kalau kita kerja macam Abang Aiman, dia bekerja sambil membuat benda yang dia suka kan, pergi tolong orang. Dia kerja dia apa? Pergi Syria, pergi bagi budak-budak coki-coki. Kan? Pergi Syria, pergi bagi baby pampers. Kerja kan? Tapi kerja tu profesional, bukan suka tapi itu kerja yang lain lah dengan kerja office dan sebagainya kan. Okay? So pengalaman ni tak boleh kita dapat dalam kelas. Dia perlu berada di medan. Perlu ada di luar, di lapangan. Perlu terlibat dalam pelbagai aktiviti, barulah kita akan dapat pengalaman itu. So inilah S-N-A-K-E, snake, yang saya rasa saya nak ringkaskan, yang perlu kita garap, yang perlu kita ambil, yang perlu kita pegang, supaya akhirnya dengan snake ini, dia akan menjadikan kita, ataupun membentuk kehidupan kita dan membentuk kepimpinan dalam hidup kita. Wallahu. Nasib baik. Hujung-hujung je sikit. Nampak pula. Begitu tepat masa yang diberikan oleh Abang Hafiz Bai kita. Baik. Begitu menarik berkenaan dengan pengalaman pencerahan, penjelasan. Mungkin satu exposure yang baik untuk kita dengar. Dan seterusnya, kita untuk pengetahuan semua, saya dalam selingan-selingan ni, kita akan terus memberikan update markah-markah yang baik. Kita boleh bagikan kepada peserta-peserta yang buka kamera. Saya nampak dekat sini yang tak buka kamera lagi, Umairah Akalili. Hakau Sapetah. Hakau Sapetah pula. Aina Hazwani, Nurin Nabilah, Azri Rija, Aliyah Noli, ramai lagi. Saya mohon untuk buka kamera kerana ini markah yang very minimum. Very bagus Tarshini. Berikan tepukan untuk Tarshini. Very good. You dapat markah kat situ. Saya mohon juga yang lain, Peli, Aidil Ziyad dan sebelumnya saya sebut nama-nama tersebut. Berikanlah kerjasama dapatkan markah yang kita tengah cari ni. Jadi terima kasih kepada
Kristina Balkis, Adlina Farhana, Tasnim Yusni, Aisihah, Zakia Aina Zarifah, semualah yang buka kamera. Nama-nama anda ini akan kita catat untuk dapatkan markah-markah untuk dapatkan peserta terbaik di hujung nanti. Pakai telekung je sis. Pakai telekung je sis. Pun boleh untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Baik, seterusnya kita teruskan kepada soalan seterusnya berkenaan dengan pilihan di universiti ataupun di TVET. Apa tu? Universiti IPT atau TVET? Itu yang saya dapat. Jadi Bro Aiman boleh tak terang kepada kita pemilihannya mana yang lebih tepat ataupun kedua-duanya tepat? Macam mana? Okay. Silakan. Assalamualaikum. 8 minit Alim? 8 minit. 8 minit. 10 minit. Wih, kejam. Aiman nak masa lebih ambil masa saya Aiman. Tak ada, gurau. Okay, kalau saya boleh share slide. So, dia nampak sikit kot okay guys, nampak ke? Nampak ke? Nampak. Dapat. Adik-adik yang ku sayangi. Nampak Dapat. Dan adakah bergerak slide Dapat. itu? Bergerak tak slide tu? Tak. Nampak bergerak Full screen. Tak nampak Man? Aiman share Okay, screen bergerak. ke share slide? Tak bergerak. Share screen ke? Share screen. Bergerak. Bergerak. Tak. Tak gerak. Tak bergerak. Oh man. Aiman Bergerak Alim share slide. Kena share screen kot. Jangan share slide. Ya, share screen cuba. Share screen. Bergerak. Tapi dia Ni lambat dah. lah bergerak. Ui, gerak betul. Okey, sepanjang masa kita punya panelis untuk sediakan slide dia, mohon adik-adik semua untuk tanyakan soalan jangan rugi. Jangan kita wasting our time here tanya soalan, mungkin soalan itu ada kena-mengena dengan anda semua dan kalau tak tanya malam ni mungkin terfikir-fikir sampai tak tidur. Jadi mohonlah anda semua untuk message dekat chat box. Sekejap je, tekan kat situ, tulis apa masalah korang yang berada di SPM. Ada form 4 dekat sini, ada form 5, mungkin form 4 yang dengar ni dia dapat dapat kesedaran awal dan sebagainya. Dan untuk yang masuk ni ramai yang tak berdaftar lagi untuk pengetahuan yang tak berdaftar lagi, saya mohon untuk berdaftar kerana kita akan hantar hadiah tu ke alamat. Kalau tak dapat alamat macam mana kita hantar hadiah kan? Jadi mohon. Macam mana Bro Aiman? Boleh kita? Okay, tak apa saya go through without slide kot. Mungkin kalau ada group nanti saya share slide tu lah Baik. Jadi dalam baik. grup tu nanti Encik Bro Aiman akan bagi slide kepada anda semua. Okay, so soalan dia adalah pilihan. So bila kita cakap pasal pilihan ni, dia setiap daripada kita, saya tengok dalam ni ada 60 lebih orang kan. So pilihan dia adalah berbeza setiap seorang daripada kita. Macam Halim kata tadi, apa tadi? IPT atau TVET ya? Ya. Saya nak tukar soalan tu kepada lepas SPM, apa dia punya perjalanan yang anda boleh pilih. Pilihan dia bukan 2 tapi banyak. Minimum adalah sebanyak 11 pilihan. Korang nak jalan yang mana? Ada yang jalan boleh sampai, macam kita nak contohlah kita nak pergi Kelantan. Nak pergi Kelantan banyak jalan. Boleh guna LPT, boleh guna hutan, boleh guna naik helikopter kan. Orang pergi beli nasi ganja kan. Boleh jalan kaki, boleh naik basikal. Cuma cepat, lambat, apa dia punya kesan, kepenatan dan sebagainya. Dan juga dia bergantung kepada persediaan diri kita, capability dan sebagainya lah. Okey. Apa maksud 11 pilihan tu? 11 tu adalah kita panggil laluan ataupun haluan ke mana selepas SPM. Yang pertama, korang boleh pergi tingkatan 6. Tingkatan 6 apa? STPM. Dan lepas STPM boleh direct sambung degree for example. Yang kedua, you all juga boleh pergi program persediaan luar negara. Ada di dipanggil di bawah Kolej Mara Banting, Kolej Mara mana, banyaklah dan sebagainya. Anda boleh pergi through diploma. Dan bila diploma pula, ada diploma yang di bawah IPTA. Macam saya dulu bekerja di sebuah yayasan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. So di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ada diploma yang melalui UA, Universiti Awam. Ada lebih 20 universiti awam. Universiti awam ni universiti di bawah kerajaan lah. Dan juga ada diploma di bawah universiti swasta. Banyak 1,000 lebih universiti swasta. So apa beza kerajaan dengan swasta? Kerajaan murah, ada subsidi. Swasta mahal. Anda kena bayar. Juga anda boleh masuk ke asasi. Asasi kebanyakannya adalah di bawah
universiti awam tersebut. Macam UIA dia ada pusat asasi dia. Macam UiTM dia ada pusat asasi dia. USIM ada pusat asasinya. Kalau bidang medical ada pusat asasi untuk medical untuk USIM dan sebagainya. Anda juga boleh masuk ke matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan matrikulasi ni banyaklah. Ada matrikulasi Perlis, matrikulasi Selangor, Perak dan sebagainya. So matrikulasi selanjutnya setahun. Dan lepas setahun tu korang boleh pilih masuk UPU untuk sambung degree. Dan juga anda boleh pilih bidang perguruan. Ijazah sarjana muda perguruan, masuk institut perguruan. Lepas tu akan jadi cikgu dan sebagainya. So jadi cikgu, adakah kena masuk IPG saja? Tidak. Di bawah institusi awam juga ada degree dalam bidang perguruan. Yang lepas tu juga anda boleh menjadi seorang guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga anda boleh masuk, contoh anda suka tadi TVET kan? Bukan saja TVET ni bukan saja di Politeknik ataupun College Community yang berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Ingat ada College Community, pensijilan, itu sijil memasak, sijil aircon dan sebagainya yang sangat rendah dia punya kos. Ada juga Politeknik. Dan Politeknik ni adalah antara institusi pendidikan yang diwujudkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk mana-mana yang nak fokus TVET tapi nak yang lebih hands on berbanding dengan, kalau saya boleh simpulkan lah, kalau di universiti dengan Politeknik, siapa yang lebih minat hands on punya benda ni sebaiknya masuk ke Politeknik. Sebab di Politeknik bukan saja ada diploma tapi juga ada degree. Dan juga orang kata lepas SPM ni kena sambung belajar saja ke? Mungkin anda minat bidang-bidang pekerjaan yang tidak memerlukan degree tapi memerlukan international certification. Contoh kalau anda minat bidang marketing dan sebagainya, tetapi sebenarnya kalau certified international marketing ke dan sebagainya itu memerlukan juga asas, at least kena ada diploma. Jadi banyak laluan yang anda pilih. Dan juga ada yang kata kalau saya tak nak sambung belajar macam mana? Itu terpulang kepada anda, tapi pada pandangan saya, untuk kita menjadi seorang individu yang ada value, ada nilai, bila orang tengok Halim, apa nilai dia? Nilai dia bagi saya ada 3. Pertama adalah knowledge, ilmu. Macam mana kita nak acquire ilmu ni? Dia boleh jadi teori dan juga praktikal. Teori ni kita belajar dengan orang. So structured teori macam kita masuk sekolah lah. Adakah kita boleh jawab SPM dengan baik kalau kita tak pergi sekolah? Mungkin boleh. Tapi sukar untuk skor. Sebab kat sekolah dia ada sistem dia. Silibus ini apa objektif yang anda akan faham dan sebagainya. So first adalah knowledge. Kemudian knowledge tu kat mana? Structured knowledge yang anda nak dapat ni. Kena masuk tempat-tempat institusi pendidikan saya cakap tadi tu lah. Banyak, ada 11. Itu satu. Kedua, daripada knowledge tersebut, anda kena ada benda yang kedua. Dia ada 3 knowledge. Kedua adalah experience, pengalaman. So pengalaman ni nak macam mana? Pengalaman ni macam Abang Hafiz Bai cakap tadi, korang bila masuk universiti, bila masuk politeknik dan sebagainya, pengalaman dengan orang, pengalaman bila buat program dan sebagainya, itu adalah experience yang akan enhance you punya knowledge yang you punya belajar tu. Sebab tu dulu bapak saya ada cakap, bila masuk ke pusat asasi UIA, dia kata, Aiman, bila kau grad nanti kau kena ada 2 sijil. Satu sijil yang kau nak dia kata, Aiman, kau kena ada 2 sijil. Satu adalah sijil yang scroll kau dapat naik atas pentas tu, yang kau pergi angkat dapat scroll menari dan sebagainya. Kedua adalah sijil yang kau tak dapat di tangan tapi ada di dalam hati. Deep shoot. Maksudnya yang di tangan tu adalah apa yang kau belajar macam nak mati tu, nak fall flat lah dan sebagainya. Kedua adalah sijil yang kita dapat di hati, iaitu macam mana ilmu tu, pengalaman tu melahirkan value dalam diri kita. Nilai tambah baik. Saya cerita tadi macam teruknya Abang Iman ni. Pikat awet dan sebagainya. Tapi last kali aku jadi apa? Macam tu lah. Value nilai tu. Nilai tu macam apa? Nilai contohnya Dr. Mazli Malik dulu ada cakap. Respect each other. Hormat menghormati. Kasih sayang. Dan sebagainya. Integrity. So benda-benda nilai inilah kalau kita tengok, tak kisahlah ahli politik ke, siapa ke yang di keliling kita, pandai, ilmu, hebat, kerja, power. Tapi kita nak judge orang, bezanya adalah nilai yang dia ada. Nilai yang dia bawa. Seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang anak, seorang ibu, seorang ayah. So nilai ni macam mana nak lahirnya? Adalah dengan ilmu yang difahami tu, membentuk kita punya cara fikir
kedua pengalaman yang kita ada dengan orang ramai dan sebagainya, nilai ini yang akan menjadikan kita ni diperlukan oleh workforce, oleh bidang pekerjaan yang kita nak tu. Jadi 3, knowledge, experience and value. Okay? Boleh Okey, kita terima share? kasih Bro Aiman. Itu je kot. Atas perkongsian 3 key EV, knowledge, experience dan value. Yang last tu part yang paling-paling saya suka berkenaan dengan value yang akan mencorak kita pada masa depan. Baik, untuk seterusnya soalan terakhir, tapi sebelum itu saya mohon kepada yang belum berdaftar, kita ada link dekat situ untuk berdaftar dengan sebab ramai 70% yang berdaftar datang, 30% yang datang hadir ke sesi kita yang saya sangat hormati tak daftar pun tapi datang program kita. Jadi kita mohon untuk sila isi pada link tersebut. Baik, seterusnya saya jemput Abang Hafiz Bai kita untuk berikan yang ni part yang penting, pinjaman beasiswa. Saya tak ada duit ni bang, macam mana nak belajar? Macam mana nak pergi ke fasa seterusnya? Persilakan. Alright. Pinjaman beasiswa Okay. So ini adalah soalan asas bila kita sama belajar. Satu benda yang akan bermain di fikiran kita adalah macam mana nak bayar yuran pengajian, pertama. Kedua adalah macam mana nak survive sepanjang kita berada di universiti. Okay. So sebenarnya kita tak perlu risau sebab Alhamdulillah kita mempunyai sebuah kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat. Okay. Abang Aiman dulu adalah sebahagian daripada orang yang berusaha keras untuk memastikan kerajaan ni menjadi perhatian kepada mahasiswa. Okay. So kita ada banyak lah kalau dari sudut pinjaman ataupun pembiayaan tu kita ada banyak. Sama ada yang datang daripada kerajaan ataupun yang datang daripada pihak swasta. Okay. Kalau kerajaan of course daripada JPA, daripada KPM sendiri, daripada MARA dan juga ada beberapa yayasan-yayasan negeri yang lain. Itu semua antara penyedia pembiayaan untuk pengajian kita, sama ada dia akan bagi dalam bentuk beasiswa ataupun dia akan bagi dalam bentuk pinjaman. It depends. Okay. Selain daripada itu, untuk pengajian ni, untuk yuran pengajian ataupun untuk kos pengajian kita ni, kita juga boleh dapatkan tajaan daripada syarikat-syarikat korporat. Okay, syarikat-syarikat korporat ataupun yayasan-yayasan yang bukan di bawah kerajaan directly. Contohnya Yayasan Khazanah. Pernah dengar tak Yayasan Khazanah? Ni kalau siapa yang dapat Khazanah punya scholarship ni kira power gila lah. Ini kalau jumpa memang cium tangan punya, level cium tangan dia. Okey. Bukan senang nak dapat Khazanah punya scholarship. Okey. Tapi saya ada beberapa orang kawan saya yang memang top student dalam scholarship Yayasan Khazanah. Ada macam-macam, ada bawah Telekom pun ada yayasan Telekom, bawah TNB ada yayasan TNB, YTN. Okay. So ada dia kena rajin membuka syarikat-syarikat GLC, Government Link Company. Government Link Company, type kat Google GLC kan, Government Link Company. Kebanyakan Government Link Company dia punya yayasan ataupun dia akan ada bahagian-bahagian yang membolehkan kita untuk memohon untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengajian. Bila korang Google, jangan Google Komjuksun je kan. Google gak JLC ni. Mana kita tahu kat mana dapat pembiayaan dan sebagainya kan. Okay. So selain daripada itu, of course maknanya option terakhir adalah kita menggunakan Fama lah. Tu Fama punya pembiayaan. Father and mother Father and mother. Father and mother. Okay. So itu yang terakhir lah. Okay. Apapun nanya adik, yang paling penting adalah itu adalah peluang-peluang yang ada. Itu peluang-peluang yang ada. Okay. Of course bila saya sebut khazanah kan, ataupun nak dapatkan sponsor daripada Petronas. Contoh kan. Ramai gila saya ingat masa zaman saya sekolah lagi dah ramai dah kawan saya yang cuba nasib untuk dapat sponsorship Petronas, tapi saya tahu daripada cara dia berjalan menuju ke hari interview tu kita tahu dah dah nampak dah nampak dah dia punya kegagalan tu. Okay. Right. So memang susah lah dia nak dapatkan sponsorship daripada Petronas sebagainya.
Susah sebab apa? Susah sebab kita tidak membuat persediaan. Itu je sebenarnya, kan. Kalau kita buat persediaan, benda yang susah boleh jadi mudah. Okay. So adik sekarang ni bulan berapa? 8, kan. So ada lagi baki bulan SPM belum apa? Ke ada tak ni SPM? Ke tak ada SPM? Ada kan? Ya, bulan 3. Bulan 3, terima kasih Aisyah. Bulan 3. Sekurang-kurangnya Aisyah tahu bila tak ada SPM. Okay. Alright, so SPM bulan 3. So sekarang ni bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Okay lah, ada dalam 7 ke 8 bulan lagi untuk kita buat persediaan sebelum kita SPM dan of course maknanya sebelum kita habis SPM untuk pasca selepas SPM. So ada beberapa bulan ni kena buat persediaan supaya kita bersedia untuk menghadiri mana-mana sesi interview ataupun mana-mana sesi permohonan untuk mendapatkan beasiswa. Ini yang sangat penting sebenarnya. Sebab kalau kita tengok of course nak dapat beasiswa ni benda yang paling penting sekali macam abang Aiman sebut tadi. Yang pertama tadi kan. Knowledge ni penting tu kan. Knowledge tu yang akan jadi dipanggil tapisan pertama. Bila kita nak minta mana beasiswa, dia akan tengok tu dulu. Kan? Dia akan tengok kecemerlangan kita dalam akademik. That the first saringan. Kalau dia tengok dari segi akademik pun kita tak berapa okey sangat, kita dah ditolak ke tepi. So kena pastikan semasa sebelum kita nak apply mana beasiswa, persediaan kita tu knowledge dan juga akademik tu kena top. That is something yang crucial, essential. Essential ni jadi kataan yang popular sekarang ni sejak COVID ni. Okay. So akademik jadi essential. Right. So kemudian barulah kita kena siapkan diri kita untuk menjadi seorang yang boleh menguasai pelbagai info-info umum. Info-info umum maksudnya apa? Apa yang berlaku di sekitar kehidupan kita, kerajaan, isu semasa, apa yang berlaku di luar negara. Benda tu kena ada. Benda ni mungkin tak belajar dalam kelas, tapi you all kena tahu sebab bila you all menghadapi atau menghadiri sesi interview untuk dapat beasiswa ni, tu antara soalan-soalan dia akan tanya. Dia akan tanya apa pandangan you tentang perubahan kerajaan Amerika Syarikat. Daripada siapa nama presiden yang sebelum ni? Yang macam McDonald tu? Donald Trump. Donald Trump kepada siapa? Siapakah presiden terbaru? Kawan baik saya. Joe Biden kan? Yeah, Joe Biden. Kawan baik saya Ustaz Biden. Okay. Right. Okay. So maksudnya apa? Benda-benda kita kena tahu. Kita mungkin tak boleh tahu detail, tapi at least kita cakna sedikit apa yang berlaku di luar sana. Dia ada tiga perkara yang kita kena tahu. Ada aspek benda yang keluar, external, dari sudut politik dia, okay, siapa yang menjadi pemimpin negara, kita kena tahu. Kemudian dari sudut ekonomi, kena tahu juga aspek ekonomi, negara mana ekonomi dia bagus. China dia bagus sebab ekonomi apa, kalau Jepun apa teknologi yang dibangunkan. So benda tu kita kena tahu sikit-sikit. Sebab dalam sesi interview yang ganas-ganas ni, itu soalan-soalan yang dia tanya kan. Dia nak tengok kita ni ada tak pengetahuan kita selain dalam kelas, dekat luar, dunia luar kita tahu tak? Tak naklah kita ni orang yang jumut dalam kelas je, tapi apa yang berlaku di luar tak tahu kan. Okay. Kemudian satu lagi lah sosial. Sosial ni termasuklah apa yang berlaku di Uyghur, apa yang berlaku di Somalia, apa yang berlaku di Wuhan dan sebagainya. So kita kena cakna dan sebagainya. Okay. Itu yang kedua. Pertama tadi knowledge, kedua adalah persediaan kita tentang isu semasa. Ketiga adalah persediaan kita berkenaan dengan soft skill kita. Ataupun interpersonal skill kita. Maksudnya apa? Cara kita bercakap, confident kita bercakap, bila kita dalam sesi interview tu macam mana kita punya body language, bagaimana kita punya intonasi suara, bagaimana kita punya eye contact kita, bagaimana cara kita punya pemakaian, okay? Itu semua akan diambil kira juga dalam sesi interview nanti. So persediaan tu penting. Selain daripada kita dah tahu dah kat mana nak cari pembiayaan ni, persediaan juga perlu ada. Supaya apa? Supaya semasa hari nak dapatkan pembiayaan tu, kita adalah orang yang paling bersedia sekali kan. Kalau hari ni dia punya interview dia, semalam kita dah sampai dah. Punya semangat.
Okay, DJ semangat sampai level tu. Okay, so itulah pada pandangan saya. Dan apa yang menarik adalah, saya ingat masa saya belajar dulu, saya dapat pinjaman MARA. Masa saya ambil diploma, saya dapat pinjaman MARA. Saya dapat pinjaman sebanyak 22,000. Okay, dan saya hanya perlu bayar sebanyak 2,000 je. Sebab apa? Sebab apa? Jeng. Adakah pakcik saya pengarah MARA Malaysia? Adakah mak saudara saya ketua pengarah MARA di bahagian Kuala Lumpur? Tak sebab apa? Sebab package yang saya ambil tu dipanggil pinjaman boleh ubah. So lagi bagus you punya pointer, lagi sedikit you kena bayar. Maksudnya apa? Once you dapat pinjaman, kalau pinjaman ataupun pembiayaan, you kena buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia akan ada banyak benefit lain yang you akan dapat. Okay, so bayangkan daripada 22,000, saya hanya perlu bayar 2,000 je. Saya ingat lagi. Saya bawa 22,000 tu cash sampai kat kaunter, marah kak, ambil ni 2,000. Jangan call saya lagi. Dengan muka sombong dan riaknya ketika itu. Okay, right. Dan lagi menarik, saya dapat 22,000 tu, saya ingat mungkin sebahagian tu untuk yuran. Sebahagian lagi adalah dipanggil duit allowance bulanan. Allowance kehidupan bulanan. Okay. Masa tu tahun 2004 tahun 2004-2005. Korang dah lahir ke belum? 2004-2005 ni? Lahir dah? Alhamdulillah. Dah kenal dunia dah masa tu. Okay, so saya ingat masa tu, saya tahun 2004 saya dapat allowance bulanan RM341. 341. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Sebenarnya untuk orang yang tak boros macam saya, okey lah. Sebab duduk kat Kelantan, belajar kat Kelantan, boleh makan nasi gulai dengan ayam potong-potong tu dalam RM1 je. Okey, masa tu malam-malam makan cetanai, okey. Tak boros sangat, tak ada pergi tengok wayang, tak bina chat time, tak makan Subway, tak order Starbucks, okey lah, boleh lah. Kan? Saya dapat simpan, habis saya ni sesi diploma 2 tahun, saya dalam akaun saya ada 3,500, saya ingat lagi. Ada 3,500. Maknanya saya dapat simpan sebanyak 3,500. Sehingga kan kakak saya yang dah bekerja masa tu, pinjam duit saya. Apa dah? Orang dah bekerja pinjam duit orang belajar kan. Okay. So, nak ceritakan bila kita dapat pinjaman atau pembiayaan tu, okay, jangan boros, buat simpanan. Saya ingat ketika the moment saya dapat pinjaman MARA, that is the last moment saya terima duit daripada ayah saya atau mak saya. Maknanya lepas tu saya tak ambil dah satu sen pun. Saya tak minta dah duit mak ayah saya dah. Kan? Susah macam mana saya akan usaha. Okay, so saya ingat lagi umur 20 tahun that is last. Okay, so dan sekarang alhamdulillah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, berat itulah kot yang nak dikongsikan pada pagi ni insyaAllah. Terima kasih banyak Alif. Alif mute. So terima kasih Hafiz Bai atas, dengar ke? Dengar tak dengar tak apalah. Kita dah ke hujung sesi, tapi kita tak nak lepaskan kita punya panelis lagi kerana kita ada soalan-soalan dan daripada kamu semualah soalan-soalan tu. Dan kita minta beberapa seketika kita akan buat game selepas ni. So semasa kita buat game tu, mohon peserta bersedia dengan soalan kerana kita ada Q&A yang mungkin tak beberapa orang saja yang boleh bagi peluang untuk dapat tanya soalan apa mic ni, tapi untuk soalan tulisan boleh di chat box. So saya mohon untuk bersedia, kita akan buat sesi Abang Hafiz Bai dan juga Bro Aiman, mohon tunggu sekejap Kita akan buat sesi bersama Brother Farouk untuk sesi game Energizer. Okay, so saya dengan ini mempersilakan Brother Farouk Zaim untuk membuatkan meneruskan sesi beliau. Okay, so tadi ada peserta-peserta yang nak tanya soalan, boleh tulis kat ruangan chat box kita. Dan tadi ramai yang begitu tertarik dengan poin-poin akhir Hafiz Bai tadi berkenaan dengan pinjaman beasiswa, dan posting-posting Bro Aiman tadi pun sangat berguna di chat box kita, boleh refer. Dan lepas ni kita akan dapatkanlah info-info yang lebih tepat. Siapa yang nak bertanya, nak calling dan sebagainya, boleh kita rujuk di chat box kita nanti.
Halo, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Okey, depan saya ada 2 gambar dan juga chat. So kita akan main game macam ni. Saya akan bagi beberapa gambar, selalunya 2, ada 1 gambar 3. So kamu kena fikirkan apa dia yang saya nak sampaikan. Tema pada hari ini adalah binatang bahasa Inggeris. So ini contoh yang senang. Ini training session lah. So bila saya letak gambar jelly dengan gambar ikan, betul, Daniel Nokman pandai. So, faham Okay. Jadi saya nak minta Daniel Nokman yang dapat jawab tadi untuk pilih nombor di antara 1 sampai 21. And then kita akan tengok dia boleh jawab apa, kemudiannya boleh jawab ke tak. Daniel Nokman pilih nombor 19. Nombor 19 je Oh, mau lambat. Okay. So nombor 19 ada 2 gambar ni, kalau boleh awak teka, cubalah jawab. Semua orang boleh jawab. Come on, let's go. Cuba teka je, cuba teka. First gambar apa, second gambar apa. Wow, hebat. Stingray, Nusaibah boleh minta nombor 1 sampai 21. 19 dah tak boleh lah. Beyblade hampir. Ingat ni Beyblade. Kalau 15. 15. 29. Okay, kita mula round 3. Boleh? Pecan? Bukan sayang. Cuba lagi. Lumna. Okay, hebat. Betul, peacock. Lumna A. Betul, Lumna A boleh minta nombor 1 sampai 21. Kita tengok. Laju juga aku buat satu malam nak fikir benda ni. Nombor 12. Nombor 12. 23. Cuba teka. Ya Allah, laju gila. Imran Fedin, betul. Imran Fedin boleh pilih nombor 1 sampai 21. 20. 239. Boleh. Kita berapa lama korang fikir yang ni pula? Senang-senang sangat lah. Ya Allah, Tasnim Jusni, congratulations. 1 sampai 20. Power tu. Power tu gila. I want some more of it. Nombor 2. Nombor 2, 2, 3. Faruk, Ya saya. saya rasa Faruk salah keluarkan set soalan ni set soalan tadika ni. Ya ke? Patutlah. Malam saya testing ni. Dia orang buat lambat. Sekali dengan budak-budak SPM, laju pula dia orang buat. Okay, ni nombor 2. Sorry. Kita main berapa round lah, Alif? Yang hadiah ada berapa ni? Ada 3 je tau, korang jawab-jawab. Oh, yang ni lama sikit. Alhamdulillah. So lepas ni kena pelik-pelik sikit lah gambar dia. Kita masih bagi masa 8 hingga 10 minit juga pada Faruk. Okay, Hanif, sila. Huda Anwar jawab dulu. Terima kasih Hanif. Terima kasih Huda. Hanif, lain kali kalau awak tahu, awak tulis. Awak jangan cakap saya tahu. Nanti orang lain tulis dulu. Okay, Huda boleh pilih nombor 1 sampai 21. Oh ya, Bison. Bison. Tada. Dia ambil nombor 13, 25. Okay, cuba teka. Tapi yang ni macam senang juga.
Oh, okey, lama sikit ni. Allahu Akbar. Amirah Syakira. Jawapan anda betul. 1/21. Betul ke? Kita orang try yang lain-lain susah ke? 10 Okey, 10 adalah 10 senang. Okey. Yang ni tak lama lah ni. Kita habiskan 21 terus. See, Tasnim je sini. Tasnim, awak pernah main game ni ke sebelum ni? Awak pernah ada experience ke? Aku selalu sana, hebat, first time. Okay, Tasnim, 1 sampai 21. 17 nombor 33, betul. Okay, Tasnim, cuba jawab ni. Saya nak tengok awak, boleh tak? Yang lain-lain janganlah terasa pula, yang lain pun bolehlah jawab juga. Kebetulan Tasnim pandai, so saya kena harapkan dia tak dapat jawab. Umairah Zulkifli, congratulations. C. Okay, Umairah boleh pilih nombor 1, 21. Lajulah, korang ni pandai lah. Jangan risaulah SPM korang. Nombor 4. Ya Allah, laju. Aisyah Zakia boleh pilih nombor 1 sampai 21. Saya nak tanyalah. Saya rasa dalam 61 orang yang join ni mesti ada budak lelaki kan? Saya nampak yang jawab ni perempuan je. Budak lelaki ni main game ke apa? Sorry bang, ni game dah perempuan ni bang. Kita tak main game ni. Yang buka kamera pun banyak perempuan. Aisyah Zakia pilih nombor 10. 10 dah sayang. Pilih nombor lain pula. 13 dah. 13. Dah. 13 dah juga. 12. 12 dah tadi. Banyak yang dah. Yang belum is nombor 1, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Macam ni lah, kita cuba test awak. Kita try nombor 8. Boleh? Saya yang pilih nombor 8. Okey Nombor 8, 15. Let's see korang boleh jawab tak yang ni. Aku takut. Tak apa, take your time. Ya Allah, Tasnim laju tu kau hancur. Betul. Congratulations Tasnim, betul. Okay, terima kasih kepada Brother Farouk atas game yang bagus dan cepat tadi. Dan tadi kepada peserta-peserta yang telah menjawab tu, kita akan ambil markah-markah yang mengikut feedback daripada peserta-peserta dan akan dapat markah pada akhir sesi. Dan kita penting untuk soalan-soalan ni pun akan diberikan markah-markah juga. Jadi take note Rustia untuk tengok pemarkahan-pemarkahan yang telah dicapai oleh setiap peserta. Baik, kita akan pergi kepada soalan. Boleh ke Bro Aiman dan juga Abang Hafiz Bai untuk bersedia dengan soalan? Saya punya format soalan itu sebenarnya boleh jawab kedua-duanya. Saya akan bagi kepada satu-satu, maksudnya Abang Hafiz Bai dulu, lepas tu Aiman dulu, nombor 2, 3 dan 4 kita akan bagi gila-gila lah. So soalan pertama itu datangnya daripada Ihsan Nabil. Okey ke kalau saya lepas diploma untuk ambil sijil profesional tak ambil degree, Abang Hafiz Bai? Jawapan saya bagus. Dia macam ni dia apa pun pilihan kita buat ada pro and cons, okey. Tapi saya suka sebab apa, satunya lepas kita ambil diploma lebih senang untuk dapat kerja sikit. Sebab apa? Sebab ada setengah syarikat ni dia nak orang yang ada berkelayakan sijil, tapi mungkinlah kita akan dapat gaji rendah sikit lah. Tapi tak apa, at least kita dapat pekerjaan. Kemudian kita slowly upgrade kita punya kompetensi. Kompetensi ni kita punya kemahiran ataupun kemampuan dengan menghadiri atau ikut mana-mana sijil-sijil yang recognize
Mana tapi sijil ni kena ambil sijil yang betul-betul okey lah, yang ada di recognize oleh badan yang berautoriti lah kan. Maknanya sijil yang lagi bagus kalau sijil tu bertaraf international. Kenapa dia bagus? Sebab ada kemungkinan dengan sijil tu kita boleh kerja di luar negara. Okey. Tu then saya sebut ni sebab apa? Sebab ni saya cerita saya punya pengalaman hidup Saya ambil diploma, kemudian saya dapat sambung belajar di degree di UAE. Tapi saya tak ambil belajar degree UAE tu sebenarnya. Saya tak ambil belajar. Ada banyak faktor. Okay. Antara sebabnya adalah sebab kahwin lah. Saya dapat offer kahwin dan sambung degree pada hari yang sama. Jadi saya pilih untuk kahwin dan ambil degree serentak. So menyebabkan akhirnya saya ambil keputusan untuk stop belajar dan saya bekerja sebab ialah nak menanggung keluarga dan sebagainya. So then slowly saya banyak ambil sijil yang bertaraf antarabangsa lah. Okay. Di luar sana. So dan daripada situ saya boleh tingkatkan saya punya skill dan boleh meningkatkan saya punya pendapatan dan sebagainya. Maknanya dari satu sudut bagus benda tu. Bagus benda tu. So that dan zaman sekarang ni pun to be honest kebanyakannya kalau you tengok ada setengah-setengah industri ni dia bukanlah kata degree tak penting, tak, saya tak kata macam tu degree ni, knowledge ni penting, tapi ada setengah industri tu yang penting you ada skill. Cuma skill tu perlulah ada disokong oleh certification tu. Maknanya you ada skill ni dan apa yang membuktikan you ada skill ni, you ada that certification tu kan. Certification tu yang menunjukkan you betul you ada skill tersebut. Of course lah, nak dapat certification ni bukan senang lah. Dia ada dia punya kelas khusus dia, kemudian ada assessment dia, ada ujian-ujian yang kita perlu kena buat dan sebagainya. Dan kos untuk hadir pun taklah murah. Kalau saya ambil kursus NLP dulu dalam almost 5,000. Saya ambil kursus TTT HRDF almost 3,000. Saya ambil kursus event management pun 3,000. So kos dia taklah mudah sangat, tapi berbaloi dan dia bagus untuk kita tingkatkan kita punya pendapatan kita semasa kita bekerja. So okey, terima kasih pada Hafiz Bai. Ya, okey. Okey, soalan Tasnim Jusni, saya sebenarnya tak ada lupa nak bagi tahu soalan tu refer kepada siapa. Jadi saya mohon Tasnim Jusni, Adlina Farhana, Aisyah Zakia untuk mereka sendiri tanya soalan. Siapa Tasnim ni, kenalkan diri dan tanya kepada siapa yang soalan yang dibuat, tanya kepada siapa. Boleh Tasnim? Okey, Assalamualaikum. Saya Tasnim Jusni daripada Al-Amin Gombak. Jadi tadi soalan saya adalah kita ada dua pilihan, job yang kita suka and minat tapi gaji dia rendah, and lagi satu adalah job yang kita tahu kita boleh bawa tapi dia tak berapa fun and tapi gaji dia tinggi. Jadi apa yang kita kena pilih? Panelis mana? Panelis mana? Tak tahu. Tak apa, saya boleh jawab. Panggil Bro Aiman lah Okey, saya berpengalaman seperti yang dibagi tahu tu. Saya minat engineering sebab nak gaji banyak. Tapi saya tak minat sangat. My passion not into that. Saya pernah masa saya kerja NGO, gaji masa tu terus terang 1,800. Dalam masa saya kerja NGO macam nak kira 1,800 tu, saya ditawarkan satu kerja di Saudi dengan gaji sebanyak 10,000 USD. Kau kali 4. 40,000 lebih dengan 1,800 ringgit kerja NGO. Dan akhirnya saya memilih kerja NGO 1,800 tu. Saya baru kahwin, saya baru membina kehidupan. Saya tinggal di bandar. Isteri saya masih belajar lagi masa tu di UAE lah tahun akhir. Ada setahun lebih lagi belajar. Tapi kenapa saya buat keputusan itu? Sebab bagi saya dalam kehidupan dia kerja, kita memang ada basic. Boleh tengok nanti slide saya dah bagi kepada penganjur. Dia ada basic needs yang kita kena ada. Satisfaction, kegembiraan, happiness dan sebagainya. Benda ni tidak boleh dijual beli. Walaupun yes 1,800 tu memang saya dapat kira-kira. Saya boleh hidup dengan kecukupan dan sebagainya, tidak lebih. Tapi bagi saya masa tu aku kerja ni kerana aku passion, kerana apa yang aku buat ni adalah sebahagian daripada saya ada banyak proses lah bermunajat kepada Allah dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa kalau aku buat kerja bidang ni sekarang,
mungkinlah gaji sana tu berapa ribu kali ganda lagi tinggi. I yakin bahawa jalan yang aku pilih ni Allah akan memberikan kecukupan daripada rezeki aku. Bila kita cakap kecukupan ni guys, dia bukan cukup in term of duit tau. Dia in term of kita punya minda kita, kesenangan kita, orang yang berada di sekeliling kita. No point kita gaji banyak tapi hidup stres. Tapi kita kena ada balance lah di antara kecukupan sehingga tak makan, mati dan sebagainya kepada kecukupan yang berlebih-lebihan lah. Tapi dan saya tidak sangka dan saya tidak merancang pun dalam hanya 8 tahun saya bekerja, saya boleh jadi CEO dan gaji saya ketika itu lebih daripada RM10,000 as a CEO masa tu. Daripada gaji saya maksimum masa tu RM3,000 lebih kepada RM10,000. Dan sekarang pun gaji saya around that lah lepas ada commission dan sebagainya lah. So basically kalau kita betul-betul passion, kita betul-betul orang kata apa, sebab dalam kerja dia ada beberapa kita panggil kompetensi yang kita kena tengok. Kita jangan ubah setahun 2 tahun kerja bidang ni, lepas tu tukar bidang yang berbeza dan sebagainya. Kalau boleh kita dah jumpa awal benda tu. Jadi jangan jadi macam saya dah terbabas dan sebagainya baru nak align. Tapi bila kita dah fokus tu, betul-betul kita tengok, kalau aku nak jadi seorang engineer, apa kompetensi yang aku kena ada. Dia kalau saya boleh pecah kepada 5 lah. Satu adalah self-management. Maksudnya dalam diri kita ni ada critical thinking, ada time management, okey ke tak. Kedua adalah kompetensi ataupun skill on technical. Kalau engineer kena boleh kira matematik, boleh ke tidak. Kalau kita memang matematik tak boleh pergi, janganlah ambil engineering. Menyusahkan hidup je kan. Technical tu benda-benda yang apa yang wajib ada untuk kau excel dalam bidang tu. Kalau you nak ambil engineering juga, habis runtuh jabatan. You nak jadi doktor juga, tapi tak boleh. Sains ni tak boleh. Nak ambil doktor juga ni. Minat. Minat tu another perspektif. Minat dengan kebolehan. Mati orang kena cucuk dan sebagainya kan. Sebab kita tak ada that technical competency. Yang seterusnya adalah social development. Bagaimana kita punya our mind state. Keempat adalah leadership. Dan terakhir adalah bagaimana kita menguruskan kalau kita ada menjadi seorang pemimpin lah. So spektrum tu kita kena jelas dan juga kita kena balancekan. Harap menjawab soalan lah. Terima kasih Bro Aiman. Okey, seterusnya Adlina Farhana. Saya bacakan soalan. Sponsor scholarship Petronas akan ambil pelajar yang macam mana Kalau ada peluang, apa jalan yang perlu ambil? Nak tanya pada siapa Adlina? Ke dah ada? Lagi ke sini Adlina? Aiman jawab tu. Okey Aiman. Itu satu soalan lagi. Saya dapat jawab dua soalan Aisyah Zakia, soalan apa pendapat kalau kita kerja sambil belajar? So kalau boleh panelis ni jawab 2 soalan sebab kita tentukan masa. Hafiz Bai juga jawab yang soal yang belajar tu sebab dia kerja sambil belajar. Saya jawab yang beasiswa tu. Yang beasiswa tu saya dah jawab kat atas banyak benda. Boleh go through. Cuma kalau Petronas ke apa ke, selalunya GLC ni, contoh kalau Petronas dia akan fokus kepada scholarship untuk bidang kejuruteraan. Apa main bisnes Petronas apa? Petronas bukan jual makanan, dia minyak kan, minyak dan sebagainya. So apa related kepada minyak itulah yang sesuai. Tapi kalau kita memang ke arah ekonomi, accountant dan sebagainya, kita tengok bank negara, jangan pergi apply Petronas, pergi apply bank negara. Pergi apply Waita. Kalau Waita dia punya apa tu 7,000 ke 8,000 setiap semester. Boleh beli kereta tu. Waita Yayasan Tunku Abdul Rahman. Waita Waita ataupun bank negara, beasiswa yang di Pertuan Agong. Dia kalau yang luar negara pun banyak lah, tapi mungkin kita boleh bermula dengan dalam negara dulu sebab competition ni mungkin tak sehebat kalau beasiswa tu daripada luar negara. Okay. Dan anak-anak negeri tengok dulu apa ni, yang dalam negeri pun banyak juga. Yayasan Selangor, Yayasan Perak ke apa benda kalau anak Perak ke contoh je kan. Jadi macam mana dapatkan maklumat tersebut? Carikan informasi dekat website kan? Macam mana? Okay, kalau you nak pergi satu persatu link tu, nak search satu-satu, mungkin ambil masa. Macam ada link saya bagi kat atas tu, website tu dia tulis apa yang currently beasiswa yang ada, link tu terus dia bawa kepada, contoh Petronas, ditekan dia bawa ke sana. Kalau PNB punya scholarship dia bawa ke sana dan sebagainya. Wow, bagus. Baik, Bro Aiman Okey, soalan seterusnya. Abang Hafiz Bai. Soalan dia apa tu? Pendapat kalau belajar kerja sambil belajar. Aisyah Zakia. Jawapan saya bagus. Sebab apa tahu? Sebab biasanya bila kita dah start kerja, baru kita nampak sebenarnya kita ni sesuai untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya masa dia sekolah dia macam bela-bela lagi nak bidang apa, lepas tu dia pun startlah kerja dalam bidang
contohnya dia ada diploma dalam bidang kejuruteraan contohnya kan. Tapi bila bekerja, dia rasa macam dia seronok untuk kerja dalam bidang accounting contoh. Sesuai dengan jiwa dia. Padahal tak pernah belajar pun. Tapi bila termasuk bidang accounting, tapi dia tak adalah maknanya kekuatan ataupun ilmu yang sangat mendalam tentang accounting tu. So, tapi bila dah start kerja, dia rasa seronok dengan kerja tu, ketika itu, kalau dia sambung belajar dalam bidang tersebut, saya yakin dia akan excellent dalam bidang dalam pekerjaan tersebut. That's thing yang saya buat semasa saya ambil master 3 tahun lepas, 2018 saya ambil master dalam bidang Master in Management. Master in Management. Sebab masa tu saya plan, saya nak jadi orang yang pakar dalam pengurusan organisasi. So saya ambil masa dalam Master Management, 2 tahun setengah. Bayangkan ketika saya sedang sibuk dengan bisnes, kemudian sibuk dengan family pun semua, ambil pula master. Selama 2 tahun, tapi Alhamdulillah dapatlah juga 3.77 CGPA kan. Sebab apa? Sebab kita minat. Bila kita minat, kita rasa seronok nak belajar benda tu. Dia lagi best berbanding kita belajar dalam keadaan sekadar kita nak ambil belajar je. Lain feel je. So ini untuk orang-orang yang macam saya kot. Saya rasa benda tu bagus. Maknanya kerja saya belajar ni dia punya, of course lah dia akan jadi penat sikit sebab you kena buat 2 benda lah. Kan, you kena bekerja, di same time you kena belajar. Tapi carilah bila you seronok dengan benda tu, penat tu dah jadi nombor 2 dah. You akan fokus pada apa yang you nak capai. Okey, terima kasih Abang Hafiz Bai. Okey, sebelum pada yang untuk makluman sebelum kita tak habis lagi program kita. So kalau boleh sambil soalan tu diberikan dan penjelasan daripada panelis, boleh isi borang maklum balas program kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada support group. Dalam borang maklum balas tu kita ada support group yang dalam tu ada pakar-pakar yang boleh membantu adik-adik dapatkan penjelasan selanjutnya. Bukan sini je program kita akan ada lanjutan-lanjutan dan sebagainya, dan ada coaching dan sebagainya. So isi borang maklum balas tersebut dan isikan nombor telefon untuk dihubungi. Jadi saya pergi pada soalan, bila nak habis ni weh, dah bagi hint kat situ panelis. Okey, kita buka pada 2 soalan sajalah. Soalan yang saya rasa kena jawab mungkin sebab dia penanya soalan yang awal, iaitu Kamariatul. Dia ni kata, soalan saya seorang suka masak, mengajar, but at the same time saya keliru tak tahu nak ambil yang mana. Adakah mengambil kulineri itu pilihan yang tepat? Adakah masak adakah passion? Kalau ada 4-5 yang saya share di atas, apa ni? Okey, bukan. Oh, dia dah jawab dah. So soalan dia macam tu. Dah jawab dah. So macam mana? Dah jawab? Okey. So Kamariatul macam mana jawapannya? Okey So saya pergi pada soalan seterusnya. Follow your dream, follow your passion. Okey. Terima kasih Abang Bro Aiman. Soalan seterusnya, kalau pointer bagus, yuran bayaran akan kurang. Jadi kalau pointer kurang baik, adakah kena bayar full balik? Dah jawab. Gantung lah, dia bergantung pada perjanjian lah. Okey, bergantung pada perjanjian. So satu soalan lagi. Apakah peluang-peluang untuk lepasan sekolah agama bang? Saya dah jawab juga tu. Pun dah jawab saya jawab tu adalah kalau kita nak jadi apa-apa pun biarlah kita menjadi orang yang pakar dalam bidang tu. Jangan jadi orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa dah banyak dah guys. Tak payahlah nak jadi doktor. Doktor apa? Entahlah. Kena tahu nak jadi doktor apa? Doktor haiwan ke? Doktor ONG ke? ONG tu tahu keluarkan baby kan. Doktor kanak-kanak pediatric ke dan sebagainya. So kerana apa? Kalau kita lah, saya percaya dalam semua adalah kita adalah orang-orang yang hebat. So dunia yang dalam banyak masalah sekarang, dia perlukan orang-orang yang hebat dalam bidang-bidang spesifik untuk menyelesaikan masalah yang begitu dahsyat dan juga kusut lah. Bukan negara kita tapi seluruh dunia. Okey, baik. Maksudnya kita spesifikkan impian kita tu. Nak jadi doktor apa? Kalau jadi engineer apa? Accountant, peniaga, sebagainya. Baik, soalan yang terakhir saya kira, Aisyah Zakiah, apakah bidang yang sesuai untuk situasi sekarang ini? 2 panelis kita dan seterusnya menutup kita punya pergolongan lah. Setiap panelis kita jawab bidang apa yang sesuai sekarang ni. Okey, saya jawab dulu. Braiman. nak cepat je kan. Kita kena tahu sebelum pandemik kita dah didedahkan dengan IR 4.0 lah bla dan sebagainya. Japan dia dah bukan saja IR 4.0, dia ada Society 4.0. So dunia bergerak dalam pace, kalau kita jogging kan, dia dalam pace yang sangat dahsyat, laju.
So kalau kita tak catch up, kita ketinggalan jauh ke belakang. Macam saya kata tadi, kita akan jadi orang yang valueless. Tak ada orang tak nampak siapa ni kan, tak tahu pasal IR 4.0, tak tahu teknologi terkini dan sebagainya. Itu satu. Bila datang pula pandemik COVID-19, dia mempercepatkan proses tersebut. Menyebabkan 2-3 kali ganda cabaran tu semakin tinggi. So kalau kita tak equip diri kita, skill kita, value kita, orang akan nampak kita ni nobody. So sama ada kita step up kita punya game, macam kita main game tadi macam kita main game. So barulah kita akan orang nampak kita ni di kalangan jutaan orang yang minta kerja tu. So saya dah share kat situ apa top emerging careers dalam beberapa tahun. Sebab korang ingat, you all mungkin belajar lagi 6-7 tahun baru habis belajar. Lepas 7 tahun tu, agak-agak future tu macam mana? Itulah kerja yang you kena rancang daripada sekarang. Bukan sekarang nampak, oh pada tahun ni kerja sekian-sekian. Dia tidak. Kalau kat universiti tu, mungkin syllabus yang kita belajar tahun ni, lagi 4 tahun habis belajar, syllabus tu dah tak boleh pakai. Benda tu dah tidak digunakan teknologi tu, for example. So, be equipped dengan you punya apa tu, passion ataupun apa yang you nak jadi, dan juga sentiasalah equip ataupun persiapkan diri untuk menghadapi dunia yang serba mencabar, insya-Allah. So good luck, and boleh follow saya di Facebook, Instagram, Aiman Khairul Azam. Terima kasih. Okey, terima kasih Bro Aiman atas jawapan yang akhir tu dan juga pergolongan. Saya mohon Abang Hafiz Bai juga untuk berikan jawapan apa bidang yang terkini dan pergolongan. Saya nampak 2 bidang. Bidang pertama adalah AI ataupun IR 4.0 tadi. Adanya artificial intelligence. Yang kedua adalah bidang yang terkait dalam environment psikologi. Psychiatry ke, counselling. Ini bidang yang saya yakin tak lama lagi akan jadi essential punya industri. Sekarang ni ada kajian menunjukkan tahun 2022 penyakit nombor 2 tertinggi di Malaysia adalah sakit mental. Nombor 1 diabetes, nombor 2 sakit mental. So maksudnya apa? Tak lama lagi kita perlukan lebih ramai psikologis, psychiatrist, counselor yang berdaftar yang perlu wujud di Malaysia ni. Sekarang ni pun dah makin ramai dah orang dapat awareness. Saya dah nampak dengan adik-adik yang ada seorang adik ni dia kisas straight A's 12A1 dapat tajaan ke UK ke US, ingat UK atau US, dia ambil bidang psikologi. Kan orang pergi belajar negara ambil bidang medik apa semua, tak, dia ambil bidang psikologi. Sebab apa? Sebab dia nampak dah benda tu dia ada future dia. So psikologi ni bidang yang penting di masa akan datang, dan juga AI je dah yang saya nampak. Dua ni benda yang you all dah boleh tengok-tengok dah sebenarnya. Something, dan satu lagi ramai juga orang ambil bidang ekonomi sekarang ni pun bagus jugalah. Tapi saya nampak 2 tadi, future, sama ada AI ataupun IR 4.0 tadi, ataupun psikologi dan dengan environment lah, psychiatrist, counselling dan sebagainya. Penggulungan, okey, berkenaan dengan masa hadapan ni, benda yang paling penting adalah kita kena clear apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak. Maknanya kita kena tanya diri kita, ketika umur kita 30, kita nak jadi apa? Selalu tanya dalam diri kita macam tu, umur 30 nak jadi apa? Doktor pakar, ahli psikologi, businessman, kalau nak jadi usahawan contohnya, nak jadi usahawan apa? Please be specific. Be specific nak jadi usahawan apa. Nak jual ayam ke, jual kereta ke, jual robot ke, jual orang ke, you kena specific. Okay, be specific. Okay, nak jadi usahawan apa. So, bila you dah spesifik, contoh kalau ada orang tu dia kata saya nak jadi usahawan tudung kan. So dia dah tahu dah, dia dah plan diri dia untuk nak jadi usahawan tudung, apakah kemahiran yang dia perlu ada. Kemahiran bisnes of course lah. Kemahiran marketing, kemahiran management, kemahiran untuk bina agent, kemahiran untuk buat tudung, kena ada kemahiran untuk design tudung. All the skill yang diperlukan tu kita perlu kuasai kan. Barulah kita boleh rancang diri kita untuk menjadi seorang usahawan tudung. Okay, so maknanya kita kena clear dulu apa benda kita nak. Tanya diri kita, umur 30 jadi apa? Kan? Umur 40 jadi apa? 50 jadi apa? Okay, so benda tu yang akan mencorakkan kehidupan kita nanti. Okay, so itulah wallahu alam. Saya dah kongsikan banyak benda. Saya yakin kalau kita amalkan snake yang saya sebut awal tadi, SNAKE tu,
InsyaAllah kita akan jadi orang yang lebih berjaya insyaAllah. Right. So, wallahu alam, itu saja daripada saya. Boleh jumpa lagi di social media, cari je nama Hafiz Bai, insyaAllah. Apa kita boleh kongsi dan borak-borak di situ insyaAllah. Okay, alright. Okey, terima kasih kepada Bro Aiman juga Hafiz Bai atas perkongsian dan juga kata-kata akhir tadi. Dan kita pergi kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi pemberian hadiah. Lepas tu kita akan mohon untuk masing-masing isi borang feedback dan bolehlah kita bersurai. Dan saya ingin memaklumkan, sebab kita tak ada majlis rasmi di sini, jadi kita akan maklumkan 3 pemenang. Mohon 3 pemenang ni untuk maklumkan kita alamat dan sebagainya, kita akan hantar hadiah kepada pemenang-pemenang yang 3 ni. Yang pertama, dia tak ada siapa yang nombor 1, 2, 3. Kita akan sebut 3 nama, iaitu yang pertama Nur Nadira. Tepuk tangan sikit. Okay. So yang kedua Tasnim Jusni. Tasnim Jusni, dan juga yang terakhir Aisyah Zakiah. Semangat betul penganjur kita ya. Okey, terima kasih kepada 3 pemenang, dan saya mohon untuk kita ada support group pakar-pakar dalam tersebut. Jangan segan tanyakan soalan dalam grup, dan isi borang tu kita akan hubungi. Support group kita ni akan punyai banyak bantuan lah dari segi makluman, dari segi bagaimana nak mendaftar ke universiti ke, nak dapatkan makluman tentang ilmu-ilmu lah dan sebagainya, nak dapatkan info-info, mungkin nak dapatkan tuition dan sebagainya pun ada dalam support group tersebut. Baik, so tanpa ini saya mohon maaf atas kelemahan pihak penganjur dan juga saya Alim Khamis. Kita nak ambil gambar kalau boleh buka kamera semua. Itu yang terakhir kita nak minta kepada semua. Nurin Nabilah, Aina Hazwani, kau siapa tah? Tu pun Umairah Akalili, Aziraja Alianoli. Saya mohon untuk buka kamera, dan lagi yang lain untuk bersama-sama. Maisyarah Kirus, terima kasih ya. Yang juga Nurin Nabilah, Aina Hazwani ni mana? Tarshini, very good thank you so much for being with us. Ramai dari sekolah mana sajalah tanyakan. Ramai. Boleh respon kat chat group. Adli Azami Syukri. Handsome dia. Alright, lain. Kita nak ambil gambar sah. Hidayah JB. Ni kenal ni muka kita ni. Aduh, kantoi. Saya banyak ceramah. Lemak kantoi. Tantah adik saya pun ada. Muhammad Zul Aqwam ada ke? Aduh, kantoi pula. Tak ada TKRS dia, tak ada sekarang ni. Kalau tak jadi apa tu? Alright, so yang lain mana? Penganjur. Boleh take over penganjur? Okay, dah boleh senyum ke? Itulah. Okay, boleh. Kita ambil siapa yang buka je lah macam tu. Ada kepala dia tinggal sikit je tu. Datang lah ni sikit, tepi sikit, tak nampak muka tu. Abi Tasnim buka lah, Abi Tasnim. Abi Tasnim, siapa lagi? Okay, boleh. 1, 2, senyum. Alright. Okay, itu saja. Okay, terima kasih thank you so much for being with us, Tashini and all people around here. Have a nice day. Kita jumpa lagi, dan jangan lupa borang feedback, dan 3 pemenang tu boleh hantarkan email alamat lah supaya kita dapat kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okay. Habis dah. Alhamdulillah.
ada order Grab ke apa, hantar ke rumah. Pasal macam tu. Grab, makanan kat rumah tak ada. Allah.